Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan al-adwaman al-mutalaziman ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الإمام العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى في كتابه الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس ونفعنا به وبعلم مشايخنا في الدارين آمين. الاستنجاء لغة القطع وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. InsyaAllah kita majlis keempat ini akan memulakan pada bab istinja. Tapi sebelum mula kepada bab istinja, jadi Ana akan jawab beberapa persoalan pada kelas-kelas sebelum ni. Yang pertama sekali tentang masalah tafsir Al-Quran. Okay. Jadi haram itu tidak boleh bagi mereka yang tidak ada wuduk, okay, dan berjunub untuk memegang Al-Quran, okay, masul mushaf wa hamluhu. Kemudian antara soalannya, bagaimana pula Quran terjemahan, okay, ataupun tafsir Al-Quran. Okay, Quran terjemahan iaitu alih bahasa daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu seperti tafsir pimpinan Ar-Rahman. Okay, maka ataupun yang tafsir iaitu seperti tafsir Ibn Kathir, tafsiran dalam bahasa Arab, itu tengok padanya ada tafsil, fafihi tafsil. Jikalau tafsiran atau terjemahan itu tu lebih daripada Al-Quran tu sendiri, maka itu tidak dikira sebagai mushaf, maka boleh dipegang tanpa ada wuduk. Tapi dhabit dia macam mana? Bagaimana kita nak tahu tafsiran ini, kitab tafsir ini ataupun terjemahan ini melebihi Al-Quran ataupun tidak? Kata Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, al-ibrah pada rasam Utsmani, bilangan huruf, dan ibrah perkiraan banyak atau sedikit itu berdasarkan huruf Al-Quran. Jadi seperti kata Imam Al-Bajuri, menurut kajian beliau itu, iaitu seperti tafsir Al-Jalalain. Tafsiran itu walaupun lebih dua huruf menurut beliau, lebih dua huruf berbanding dengan Al-Quran. Jadi kalau ikut kaedahnya, bila lebih daripada bilangan huruf Al-Quran, maka dibolehkan untuk pegang. Tapi kata Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, ikhtiyat untuk tidak dipegang tafsir Al-Jalalain tanpa ada wuduk. Sebab apa? Takut tersilap pada nasikh pencatat tafsir Al-Jalalain itu. Bila tersilap, tertinggal dua huruf misalnya, dah sama banyak ataupun kurang, iaitu tulisan huruf-huruf Al-Quran itu lebih banyak, maka ihtiyat untuk tafsirul Jalalain ini tu tidak dipegang melainkan ada wuduk. Kalam beliau ini untuk tafsir Jalalain yang tafsir semata-mata lah, bukan yang ceritakan baru ni ada muqaddimahnya lah, ada sekali dengan asbabun nuzul yang kitab-kitab lain campur sekali dalam kitab tu, itu dah melebihi cara yakin lah, itu dibolehkan. Apatah lagi Quran terjemahan, maka dibolehkan untuk pegang tanpa ada wuduk. Okey. Tentang masalah yang kedua, soalan kedua pula, iaitu tentang masalah keluarnya air mani. Okey. Keluar air mani kita telah jelaskan. Perbahasan mengenai air mani ini, dia ada dua kategori, iaitu air mani yang keluar kali pertama dan air mani yang keluar kali kedua. Okey. Cumanya kita sebelum ni telah jelaskan apa salah faham yang sebahagian asatizah ataupun sebahagian penuntut ilmu salah faham tentang makna air mani yang keluar kali kedua tu. Okay, air mani yang keluar kali kedua itu ialah apabila ada usaha istidkhal, usaha air mani dah keluar, kemudian diambil air mani yang keluar tu dimasukkan balik ke dalam lubang zakar ataupun lubang faraj, kemudian keluar lagi sekali mani yang sama tadi tu. Keluar kali kedua itulah yang dimaksudkan. Bukan bermaksud dah air mani kemudian dah mandi, kemudian baki air mani itu, itu bukan, itu air mani yang kali pertama, maka tetap kena mandi. Okey. Bila kita dah tahu perbezaan air mani yang keluar kali pertama dan kedua, okey. Jadi di dalam dia ada dua bab istirak dalam bab air mani ni, iaitu bab wuduk dan juga mandi.
Jadi bab najis dan juga bab mandi. Okey. Jadi kita boleh katalah tiga. Bab najis, wuduk dan mandi. Jadi kalau bab najis tu, okey, tentang najis, air mani mutlaqan, air mani manusia itu tidak najis. Mutlaqan maksudnya sama ada dia keluar kali pertama ataupun kali kedua. Okey, tidak najis. Okey, kemudian kita pergi kepada bab yang kedua dan ketiga, iaitu menyentuh tentang wuduk dan juga mandi wajib. Jadi dalam bab wuduk disebutkan bahawa perkara-perkara yang membatalkan wuduk itu ialah keluarnya sesuatu yang keluar daripada salah satu daripada kubul ataupun dubur, kecuali air mani. Air mani tidak membatalkan wuduk. Keluarnya air mani tidak membatalkan wuduk, tapi air mani yang keluar kali pertama. Adapun air mani yang keluar kali kedua dengan sebab istidkhal, itu membatalkan wuduk. Itu dalam bab wuduk. Kemudian bab mandi pula. Jadi dalam mandi wajib, air mani yang keluar kali pertama itu mewajibkan mandi, dan air mani yang keluar kali kedua setelah istidkhal itu tidak mewajibkan mandi. Jadi boleh dibezakan. Fokusnya sebenarnya nak tahu air mani yang keluar kali kedua. Dalam bab wuduk dia membatalkan wuduk, dalam bab mandi dia tidak mewajibkan mandi, just basuh sahaja. Okey. Tu beberapa soalan. Kemudian soalan yang ketiga sebelum ni tentang wal wuduk min fadlil mar'ah. Wuduk daripada lebihan air perempuan. Okey. Yang dimaksudkan di situ bukanlah air lebihan perempuan itu air musta'mal. Maksudnya air yang telah digunakan untuk orang perempuan dalam bekas yang kurang daripada 2 kolah, kemudian digunakan, itu tidak boleh, sebab air musta'mal tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Yang dimaksudkan ialah air-air yang digunakan oleh perempuan seperti dia tu mencelupkan tangan, dia guna untuk basuh biasa, tapi bukan dengan niat untuk tatahur, untuk bersuci. Jadi contoh dia basuh dalam bekas, contoh dibasuhkan tangan ke saja, basuh tangan, tu lebihan-lebihan maksudnya macam tu, bukan air musta'mal. Termasuk juga air kolah yang banyak. Air kolah yang banyak, kemudian perempuan berwuduk dekat situ, maka dia tak jadi musta'mal. So maksud wuduk min fadlil mar'ah tu bukan bermaksud air musta'mal perempuan. Sebab tak kira kalau air musta'mal tu tak kira lebihan perempuan ataupun lebihan siapa pun, maka itu tidak boleh. Kemudian soalan yang terakhir itu tentang hubungan di antara ilmu dengan ilmu yang lain. Jadi disebutkan dekat sini, iaitu hubungannya itu al-mubayanah. Al-mubayanah, iaitu berbeza ilmu ini dengan ilmu yang lain. Ada ilmu yang lain tu ada ilmu tadakhul, ada dia ilmu yang tawafuq, mana sama ada dia asas ataupun furu' daripada ilmu-ilmu yang lain. Nak katakan ilmu fiqh ni dengan beza dengan ilmu yang lain-lain tu, seperti nahwu dan saraf, maka dia mubayanah, dia ilmu yang berbeza. Tapi semua ilmu perlu kepada bahasa Arab lah, itu semua maklum lah. Kita masuk kepada perbahasan istinja. Kata musannif rahimahullah ta'ala, al-istinja'u lughatan al-qat'u. Istinja pada bahasa ialah al-qat'u, ialah memutus atau memotong. Bila baca dalam mana-mana kitab, bila sebutkan al-istinja' lughatan al-qat'u, bukan bermaksud istinja' pada bahasa Arab ialah al-qat'u sahaja maksudnya, tidak. Tapi diambil yang munasabah dengan ta'rif pada syarak. Wa syar'an, dan pada syarak, istinja' itu dalam lughah syarak, dalam bila Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab-kitab fiqh, bila menyebutkan istinja' inilah maksudnya, iaitu izalatul khariji an-najisi al-mulawwithi minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Istinja' ialah izalatul kharij, menghilangkan al-khariji akan sesuatu yang keluar, iaitu idafat masdar kepada maf'ul. Mana muzilnya itu ialah mukallaf, kita menghilangkan sesuatu yang keluar itu. Iaitu istinja' menghilangkan akan sesuatu yang keluar, an-najisi ialah yang najis, lagi pula yang najis tu sifat bagi al-kharij, sesuatu yang keluar yang najis, bukan mutanajis, yang najis, al-mulawwithi, yang mencemar ia, talwith, yang mencemar ia al-kharij itu, minal farji, al-kharij minal farji. Minal farji itu ta'alluq kepada al-kharij, keluar daripada faraj. Sesuatu yang najis yang mencemarkan itu keluar daripada faraj,
Anil farji, tu takluk pada izalah. Izalah anil farji, menghilangkan daripada faraj. Hilangkan najis yang keluar tadi itu daripada faraj. Izalah anil farji. Takluk pada izalah juga bima'in aw hajarin, dengan menggunakan, okey, tubaril alah, dengan menggunakan air ataupun hajar ataupun batu. Itu ta'rif istinja pada lughah syarak. Wal afdal, dan bermula yang lebih utama, al istinja'u bil hajar, ialah istinja dengan batu, thumma itba'uhu bil ma, kemudian memperikuti akan batu itu bil ma, dengan air. Yang paling afdal ni, iaitu kita istinja dengan batu dulu, setelah batu kita gunakan air pula. Itu yang paling afdal. Yang kedua pula, ni dari segi tertib afdaliyah dia tu, thumma liqtisaru 'alal ma, kemudian membatasi di atas air saja, maksud menggunakan air sahaja. Al-ikhtisar mana terbatas, membatasi di atas air sahaja. Macam kita inilah kebanyakannya guna air sahaja. Baca thumma liqtisar, mana-mana kitab pun, itu benda yang basic lah. Nak tahu seseorang tu dah selesaikan bahasa Arabnya belum, pada masalah hamzah wasal. Dia 3 tu, maksudnya tak dakik, kurang dakik kalau nak baca kitab besar, kalau bab ni tak lepas lagi. Beza di antara hamzah qata', hamzatul qat'i dengan hamzatul wasli dengan al-alif. 3 tu kena beza. Okey, tu ilmu nahwu saraf lah tu. Okey, so tak boleh baca thummal iqtisaru, kena baca thummal iqtisaru 'alal ma. Wa yajuzu liqtisaru 'alal hajar, dan harus oleh membatas di atas hajar. Boleh je nak guna batu sahaja pun boleh, tapi lakin bi tis'ati syurutin, tetapi dengan 9 syarat. Ni ada 9 syarat, termasuk daripada hajar tu dalam penggunaan semasa tu, itu tisu lah. Yang pertama sekali, alla yajiffan najisu, bahawa tidak kering oleh najis. Najis yang keluar tu tak kering. Jangan sampai kering. Kalau kering dah tak boleh lah guna batu saja, kena guna air. Ini maksudnya kalau kita nak guna batu sahaja ataupun tisu sahaja, syaratnya najis tu tak boleh dah kering dah. Kalau dah kering tak boleh, dia kena guna air. Alla yajifan najis, bahawa tidak kering oleh najis. Ta'rif, macam mana nak tahu kering tak kering tu? Tengok ta'liq bawah tu, ta'liq musannif, ai bihaitsu la yaqli'uhu al-hajar, dengan sekira-kira tidak menghilangkan akannya tu oleh batu. Kalau kita ambil batu misalnya ataupun tisu, kita lap situ tu masih ada tak hilang lagi. Yalah, biasalah kalau najis budak-budak, kalau kita bersihkan, kalau semata-mata guna tisu saja, hatta tisu basah sendiri tu dia tak bersih betul-betul. Ada lagi. So kalau dah kering tak boleh. Tak boleh guna batu ataupun tisu, kena guna air. Wa alla yantaqila, dan bahawa tidak berpindah ia an-najis. Najis tu, ni ghalibnya bukannya kencing lah ni biasanya, iaitu najis belakang tu, air besar tu. Cuba tengok bawah tu, ay amma istaqarra fihi 'inda al-khuruj, dalam tidak bahawa tidak berpindah ia najis tu daripada tempat, tu kena kepada tempat, daripada tempat yang istaqarra fihi 'inda al-khuruj, yang tetap ia ma tu fihi, okey, amma istaqarra fihi, daripada tempat yang istaqarra tetap ia najis fihi fima. Okey, istaqarra tu silah bagi ma. Di sini as-silah jarat ala ghairi ma hiyalah, bahawa tidak berpindah najis tersebut daripada tempat, okey, daripada tempat yang telah tetap najis itu padanya, pada ma tu, indal khuruj, ketika keluar. Dia buat qaid dibuat ghayah pula. Wa illam yujawiz as-safhata wal hashafata, sekalipun tidak melangkaui ia najis itu akan as-safhata, papan punggung, wal hashafah, dan kepala zakar tu. Kita kata ni papan punggung tu, safhah tu, itu kita nisbah dengan najis lah. Okey, buang yang besar tu. Okey. Jangan sampai berpindah. Maksudnya apa? Kalau najis tu, okay, kita kata papan punggung ni macam ni, kemudian najis tu dah berpindah, walaupun masih dalam safhah, maksudnya dia tidak melangkaui kawasan safhah tadi tu, papan punggung tu. Okay. Kalau dah berpindah dah, maksudnya tempat ni, kasih contoh macam budak-budak biasa kalau dia dah berak tu, kemudian dia biar situ je. Kalau dia dah berpindah tempat lain, walaupun dia tak melangkaui, tak melepasi kawasan safhah tu, maka tidak boleh. Okay, maka tak boleh guna batu semata-mata, mesti kena guna air. Begitu juga dengan hashafah. Hashafah
Contohnya dekat lubang tu, kawasan hasyafah tu, air kencing, air kencing tu dah keluar, kemudian dia dah menitik situ kat lubang tu misalnya, kemudian dia dah berpindah ke tempat lain, kat bawahnya, kat tepinya ke misalnya, golek ke bawah. Kemudian walaupun sekalipun dia tak melepasi kawasan hasyafah tu, maka itu dah nama najis tu dah berpindah daripada am mustaqarra fihi. Maka bila dah berpindah tu, sekalipun tidak melangkaui, melepasi, sekalipun tidak keluar daripada batas safhah dan hasyafah itu, maka tidak boleh menggunakan batu semata-mata, mesti kena guna air. Wa alla yatra'a alaihi akharu, dan bahawa tidak kedatangan di atasnya, di atas najis itu, akharu, oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang lain, ghairu jinsihi wa ghairul arqi, selain daripada jenisnya, mana bukan najis yang lain, bukan najis bukan najis yang sama, ataupun bukan daripada peluh. Sama ada sesuatu yang lain tu, akhar itu tu, ratban am jaffan, basah ataupun kering, najisan am tahiran, najis ataupun benda suci. Iaitu contoh, kita ambil misal kanak-kanak, bila dia dah berak tu, dekat punggungnya tu, dia punya najisnya tu, kemudian sebelum nak di istinja guna batu saja, kemudian angin bertiup, angin bertiup, kemudian debu-debu tanah semua tu, debu-debu tanah tadi tu melekat, kena, ataupun jatuh sesuatu benda lah, sama ada benda tu najis ataupun suci, kering ataupun basah, bercampur, mana dia melekat dengan najis tadi tu, yang dekat bawah punggung tadi, dekat punggung tadi tu, maka itu tidak memadai. Maksudnya kena guna air juga. Dia tak boleh menggunakan batu semata-mata. Tetapi di sisi Imam Ramli, ini wastasna ar-ramliyu at-tahir al-jaffa kat-turab, dan istisna oleh Imam Ramli sesuatu yang suci itu yang kering, sesuatu yang suci lagi kering seperti debu tanah. So najis maksudnya sesuatu benda lain, maksudnya kalau berak tu najis tu bukan najis lain, maksudnya benda luar, kita kata apa, debu tanah ke, ataupun daun-daun ke dan sebagainya, bertiup bercampur dengan benda tu, ataupun bedak ke misalnya, tepung ke. Jadi bila dah campur benda lain, kedatangan benda lain kena dekat najis tadi tu, tidak boleh dah menggunakan batu semata-mata, wajib kena guna air sekali. Tapi Imam Ramli dia kecualikan yang at-tahir al-jaf, asalnya sesuatu yang suci, suci. Kalau basah tak boleh. Di sisi Imam Ramli dia kecualikan sesuatu yang suci, ini benda lain selain daripada najis tu, sesuatu yang suci lagi pula kering seperti debu tanah, bila ditiup angin bercampur, kedatangan di atas najis tu, maksudnya kena najis tadi yang masih dalam dekat safhah ataupun hasyafah tu, maka itu dibolehkan untuk ikhtisar alal hajar. Wa an la yujawiz as-safhata wal hasyafata, dan bahawa tidak melepasi ia an-najis as-safhata wal hasyafata, tidak melepasi akan papan punggung dan juga hasyafah, dan juga kepala zakar tu. Contohnya air kencing tu dah kena dekat dia punya bawah tu, ataupun najisnya dah keluar daripada papan punggung, seperti dah meleleh dekat bahagian peha misalnya, maka itu tidak boleh dah untuk ikhtisar alal hajar, wajib kena guna air. Sekalipun untuk bawah tu, fa in jawaza darra, maka jika melepasi ia najis tu, itu melepasi akan safhah dan hasyafah, maka darra, memberi mudarat ia. Wa illam yantaqil, sekalipun tidak berpindah. Contohnya apa? Mula-mula keluar tu, contohnya wala'adzabillah, dia tak tahan sangat tu, cik tandas, kemudian ada keluar, contohnya najisnya tu, kemudian kena dekat apa, walaupun sekali keluar tu memang dah kena, dah mujawazah safhah dan hasyafah tu. Maksudnya ketika keluar tu memang dah bersepah dah, macam tu kita bahasa mudahnya. Maka yang tu tidak boleh. Wa ayyakuna bi thalathi masahatin, dan bahawa adalah ia al-istinja tu bi thalathi masahatin, dengan 3 sapuan, sekalipun daripada sebiji batu. Sebiji batu contohnya sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Dia kena 3 basuhan lah. Bawah kurang daripada 3 tidak memadai. Sekalipun sekali basuh tu dah suci dah, tak dia kalau guna batu, kena 3 paling kurang.
Wa ayyunqiyal mahalla, dan bahawa menyuci ia al-hajar. Ya hajar al-mahalla, akan tempat. Ni. Iaitu hajar tadi tu, batu tadi tu, tisu tadi tu memang menyucikan. Okey, yunqiya, inqa, menyucikan akan mahal. Mahal iaitu tempat tempat najis tu lah. Okey, tempat najis tu kalau dekat punggung tu kat punggung, dekat hasyafah kat hasyafah, dia boleh bersihkan tu. Wa ayyakun al-mamsuhu bihi tahiran, dan bahawa adalah yang dibasuh dengannya itu sekali tu al-mamsuhu bihi. Okey, bihi bi al maksudnya. Yang dibasuh dengannya itu seperti maf'ulun bih. Yang dibasuh dengannya itu tahiran, sesuatu yang suci. Maksudnya alat yang digunakan untuk basuh, batu, tisu, okey, daun misalnya, okey, kain. Kena benda tu suci. So benda najis tak boleh. Okey, benda najis tak boleh. Wa ayyakuna qali'an, dan bahawa adalah ia al-mamsuhu bihi tu qali'an, iaitu yang menanggalkan, dia tak boleh. So kalau batu sungai yang licin tu, yang tu tidak boleh sebab dia tak qali', dia licin, bahkan dia memindahkan najis saja. Wa alla yakuna muhtaraman, dan bahawa tidak adalah ia al-mamsuhu bihi tu muhtaraman, sesuatu yang dihormati. Okey, sama ada dihormati seperti kertas-kertas ulum syariah, okey, kertas apa yang ada tulisan Al-Quran, ataupun kita ulama, kertas-kertas ada tulisan ulama, ataupun makanan, ambil roti gardenia tu ke, ataupun roti ke, buat lauk sapu itu tak boleh, sebab itu muhtaraman. Walaupun benda itu suci tapi dia tu muhtaram. So benda muhtaram tak boleh digunakan untuk dijadikan sebagai mamsuh bih. Okey, kama marra. Setakat ni jelas. Komen-komen anda tengok, so sebelum ni komen-komen tak zahir, tak naik dekat anda punya skrip tu. Okey, kita habis bab istinja. Kemudian kita masuk kepada bab tayammum. Okey, at-tayammum. So bezalah tu at-tayammum dengan at-tayammun. Okey, at-tayammum, ni kita bab yang kita nak belajar ni, at-tayammun, iaitu disama dengan tayamun, iaitu mendahulukan anggota kanan berbanding dengan anggota kiri. At-tayammum lughatan al-qasdu. Tayammum pada bahasa Arab maksudnya ialah al-qasdu. Okey. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida. Fatayammamu maksudnya faqsidu sa'idan, maka hendaklah kamu menuju akan tanah tu. Al-qasdu menuju. Wa syar'an, dan pada syarak tayammum itu ialah isalatu turabi ila al-wajhi wal yadaini bi niyyatin makhsusatin, menyampaikan tanah ilal wajhi wal yadaini, kepada muka dan kedua tangan, biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Itu ta'arif tentang tayammum. Dalilnya di dalam surah An-Nisa ayat ke-6 lah. Okey. Dan hadis lain banyak. Okey, kemudian kita pergi kepada asbabut tayammum. Bab tayammum ni dia ada kena mengena dengan bab jabirah yang akan datang nanti, dan anda akan bahaskanlah lagi sekali tentang masalah jabirah. Ada masalah yang penting yang ramai yang ambil mudah. Okey, praktikalnya habis ke laut. Asbabut tayammum, sebab-sebab bagi tayammum. Asbabut tayammum sab'atun, bermula segala sebab-sebab tayammum itu ialah 7 perkara. Nazabaha ba'dhum biqaulihi, buat nazam akan sab'ah ini ataupun asbab tayammum, ba'dhum oleh sebahagian mereka itu al-fuqaha ataupun al-ulama, biqaulihi dengan katanya, qauli ba'dihim, faqdun wa khawfun hajatun idlaluh. Okey, ada sebahagian tarqim tu tersilap ni ada 7 aje. Faqdun wa khawfun hajatun idlaluhu maradun yashuqqu jabiratun wa jirahu. Pertama sekali faqdun. Okey, faqdun iaitu faqdul ma. Faqdun iaitu faqdul ma, luput air, tak ada air. Tak ada air ni ada 2. Faqdul ma hissan, tak ada air secara hissi, secara panca indera, tak ada langsung, maksudnya tak ada air langsung. Dan bila tak ada air langsung, maka dia tayammum tanpa perlu kepada talab. Tengok bawah tu masalah penting. Untuk nak lebih detail dalam minhaj nanti, cuma anda masuk juga sebagai tapak tawti'ah untuk naik ke minhaj. Bawah tu tengok ta'liq nombor 2, ay faqdul ma'i hissan, luput akan air secara hissi, wa yatayammamu bila talabin in tayaqqana faqduhu, dan bertayamum ia, wa yatayammam, okey,
bila talabin in tayaqqana faqdahu, tanpa perlu kepada talab. Talab ni maksudnya carilah, cari air. Talab ni dalam bab tayamum, bila talab maksudnya talab cari air. Okey. In tayaqqana faqdahu, jika yakin ia seseorang itu faqdahu akan luput air. Contohnya memang kawasan tu memang kawasan tak ada air. Iaitu dia faqdul ma' hissan, tak ada air langsung. Dan memang kawasan tu memang orang dah tahu dah memang kawasan tak ada air. Maka ketika dia nak tayamum, dia terus tayamum tanpa perlu kepada talab. Perlu kepada macam cuba cari dulu kawasan sekeliling ada ataupun tidak. Okey. Itu maksudnya. Wa ba'da talab ila haddil ghaus. Dan wa ba'da talab ila haddil ghaus wa huwa 300 dhira'in in tawahhama wujudahu aw dhannahu aw shakka fihi. Dan dia bertayamum selepas daripada talab. Wajib talab. Maksudnya kena cari air dulu ila haddil ghaus. Dalam bab tayamum kena ada istilah nama haddil ghaus. Haddil ghaus iaitu had batasan ghaus. Ghaus ni minta tolong. Iaitu wa huwa 300 dhira'in, iaitu 300 hasta. Lebih kurang sebab satu hasta ni besar, panjang macam ni, lebih kurang dua hasta tu 1 meter lah lebih kurang. Jadi lebih kurang 150 meter. Jadi ni bila ni? In tawahhama wujudahu, jika waham ia, bersangka ia seseorang itu tu wujudahu akan adanya air, ataupun zannahu zan akan ada air, ataupun syakka fihi, ataupun syak di satu tempat ni biasa ada air ataupun tidak, ada air ataupun tidak, maka dia tidak boleh tayamum, melainkan dia kena talab dulu. Mana kena usaha cari air dulu, pergi ke kiri ke kanan ke depan ke belakang tu cari air. Sampai had mana? Sampai haddil ghaus. Iaitu haddil ghaus ini dalam Mughnil Muhtaj disebutkan, maksudnya had seseorang itu ghaus, iaitu minta tolong. Kalau kita jerit minta tolong tu sampai setara mana? Jadi ulama fuqaha buat dhabit, iaitu lebih kurang 150 meter. Jadi suara kita ni ghalib ni bila kita minta tolong seseorang sampai 150 meter. Jadi contoh kita berdiri kat kawasan ni, mesti kena 150 meter kawasan sekeliling kita tu. Cari, bila tak ada baru boleh tayamum. Dia wajib talab. Okey, ba'da talab. Okey. Wa yajibu alaihi talabuhu fi haddil qurbi in tayaqqana wujudahu fi. Dan wajib ke atas faqidul ma' ini, orang yang tak ada air hissan ini, talabuhu mencari akan air fi haddil qurbi. Tadi haddul ghaus, ni haddil qurbi pula. Haddil qurbi pada had qurba. In tayaqqana wujudahu fi, jika yakin ia seseorang itu tu akan keberadaannya kewujudan air tu fihi, fi haddil qurbi tu. Bila sejauh mana? Wa huwa ila milin wa nis, iaitu sehingga haddil qurbi dalam tayamum ialah sehingga 1 batu setengah. Kiralah dia miles, Englishnya ada lebih panjang daripada kilometer. Okey. Jadi kalau dia yakin tempat tu ada air, dia wajib dia kena talab haddul qurbi, bukan haddul ghaus. Okey. Ini masalah ni kena beza. Cuba tengok tadi. Bila dia yakin tak ada air langsung, maka dia boleh tayamum tanpa perlu kepada talab. Kalau dia waham kata ada, ataupun zon, ataupun syak ada air, maka dia tak boleh tayamum, melainkan kena cari air ila haddil ghaus. Okey, haddil ghaus iaitu 300 hasta, lebih kurang 150 meter. Tapi kalau dia yakin tempat tu ada air, okey, maka dia tak boleh tayamum selagi mana dia tidak talab cari air dulu, usaha cari air dulu pada haddil qurbi. Okey, ini bila dia yakin ada, kemudian dia carilah, kena cari kawasan mana. Dia sehingga kepada 1 batu dan setengah, 1,5. Bila kawasan 1 batu setengah tu dah melepasi itu wa mazada yusamma haddul bu'di, yusamma haddal bu'di. Dan bermula kawasan yang lebih daripada 1 mil dan nisfu, mesti panggil nus, yusamma dinamakan akan mazada itu sebagai haddal bu'di, had al bu'di. La yajibu alaihi talabuhu minhu mutlaqan. Maka lebih daripada satu batu dan setengah itu, kawasan itu namanya haddul bu'di. Maka dia tak wajib dah cari sampai kepada lebih daripada itu. Okey, mutlaqan. Bal lahu ayatayammama min ghairi talabin. Bahkan dia kena tayamum tanpa perlu kepada talab. So, dalam bab tayamum ni perlu kepada ada bab talab, tapi tidak disebutkan kepada kitab-kitab yang biasa, kitab rendah tidak disebutkan. So talab tu
tengok keadaan, bila yakin ada air ke, waham ada air ke, zon ada air ke, syak ada air tu, kemudian di sana ada istilah haddul ghauth, haddul qurbi, haddul bu'di. So kita dah dapat gambaran secara jelas. So nanti bila masuk kepada minhaj dan syuruhnya lebih jelas masalah tu. Okey. Tu kalau ngaji fiqh tu macam tu. Dia bahaya sikit kalau tak ngaji sampai habis. Maksudnya ngaji tu bagi sampai minhaj paling kurang. Sebab ni pengalaman sendiri tu. Jadi bila dah habis minhaj, habis syarah-syarahnya tu, dia yakin sebab mana tempat qaid, tempat tafsil, tempat istisna tu dia bagi tahu dah. Okey. Sebab ni yang tafsil ni lah yang praktikal. Sebab selagi tak masuk kepada tafsil, soalan orang tu takkan habis. Ustaz macam ni pula, macam mana ustaz? Lepas tu kena cari tak ustaz? Ada pipe kat situ ustaz, jauh pula masjid tu, kita kena cari ke tak? Jadi last bila kita tak tahu tafsil, akan tak menjawab sebenarnya soalan orang. Sebab ketika mana dia pun masih was-was lagi. Praktikal tu perlukan tafsil. Ingat, dia lazim bila praktikal dia perlu tafsil. So bila kita dah kuasai tafsil, just kita nak mudahkan bahasa, laras bahasa saja supaya dia sampai murad dia tu, sehingga dia boleh beramal. Okey, itu yang pertama, faqdun. Itu faqdun tu iaitu hissan pada hissi. Okey. Dan juga faqdul ma' itu juga. Okey, faqdul ma' juga dia dalam bab taimun ada dua, faqdul ma' hissan dan faqdul ma' hukman ataupun syar'an. Tak ada air pada syarak ataupun tak ada air pada hukum, iaitu orang yang tak boleh gunakan air. Okey, dalam bab nanti tu semua ni bab-bab yang sebab-sebab yang lain tu itu dinamakan sebagai faqdul ma' syar'an ataupun hukman. Walaupun ada air secara hissi, tapi diri kita sebagai tidak ada air. Sebab dia tidak boleh menggunakan air itu sebab sakit dan sebagainya. Okey, yang kedua, wa khaufun, dan khauf. Okey, khauf. Takut. Takut tu iaitu nak tengok bahawa dia takut di atas dirinya sendiri tu daripada musuh ataupun binatang liar jikalau dia pergi kepada air tadi tu. Contohnya apa? Dia berhenti dekat kawasan istirahat ni, contoh dekat sembas misalnya atau stesen kereta api. Kemudian nak waktu solat, kemudian tak ada air. Ada musalla dekat ujung sana. Jadi barang berat dan sebagainya tu tak boleh nak bawa misalnya. Okey, kita nak taklid macam tu. Kemudian alamak, kalau pergi sana tu dapatkan air, nak berwuduk guna air, okey, maka di situ kawasan bahaya tu, kawasan gangster sebagainya, orang ragut dan sebagainya, ataupun kawasan jenayah, ataupun kawasan tu kawasan nak dapatkan air tu ada air kat telaga tu, perigi tu, tapi kat kawasan perigi tu biasanya ada singa dan sebagainya. Maka tu walaupun ada air, okey, kalau dia pergi tu tapi membahayakan dia tu, maka tidak dia tidak perlu pergi kepada sana sebab dia dikira sebagai faqul ma' hukman. Aw ala malihi, ataupun dia takut di atas hartanya, min ghasibin aw sariqin, daripada orang yang merampas dan juga pencuri. Kalau dia tinggalkan barang, biasa orang musafir misalnya ni, dia banyak bawa barang lah. Kemudian kalau nak pergi ambil air kat sana tu, jadi barang tertinggal, jadi kena rampas ataupun kena curi dengan barang orang, dengan orang lain. Maka itu nama dia khauf ala nafsihi dan juga khauf ala malihi. Maka orang-orang macam itu dibolehkan untuk bertayamum. Sebab tu sebab yang membolehkan itu untuk bertayamum. Yang ketiga, hajatun, ialah hajah. Okey, dia ada air. Ada air pada hisan tapi tidak ada air pada hukum. Seperti air yang ada di sisinya itu, okey, hanya untuk minuman dia tu ataupun minuman binatang ternakan dia juga, iaitu binatang tunggangan dia sahaja. Kalau dia berwuduk dengan tu, maka tidak ada lagi atau kita kata habis air tu untuk diminum. Bawah tu cuba tengok, bi ayahtaj lil ma'i li 'atshi hayawanin muhtaramin walau ma'ala, sekalipun akan datang walau ma'alan. Ma'alan itu fil mustaqbal, iaitu ada je sekarang ni dia punya contoh untanya ada je air, ataupun lembunya ada je, dia naik kuda misalnya. So kudanya ada je air, kenyang je baru minum tadi, tapi tak perjalanan jauh lagi tu, kudanya nanti lepas 10 km 20 km nak minum air lagi. Maka dibolehkan untuk disimpan air tu, dia tak guna untuk berwuduk, dia boleh bertayamum. Yang keempat, idlaluhu, iaitu hilangnya, hilang air. Hilang air, itu idlalul ma' wahdahu ay ma'a rahlihi. Dia ada tafsir dalam masalah ni. Idlal ma' maksud hilang air sahaja, ataupun ma'a rahlihi, ataupun beserta dengan kenderaannya. Rahlihi itu, rahlum tu maksud tandu,
yang berada di atas di atas unta tu. Jadi dia bawa barang-barang tu. Jadi hilang semua tu. Dengan unta-untanya dia ambil dia dengan dia punya kenderaan tu lah, kita kata kenderaan dalam kereta lah. Dalam kereta ada air. Dalam kereta ada air. Tapi bila bermusafir tempat tak ada air tu cuma ada dekat buka bonet lah, punya hilang dah. Idlal ni maksudnya tak jumpa. Nanti masuk dalam minhaj dia masalah tak jumpa. Kemudian dijumpa macam mana pula? Mana tak jumpa air, idlalul ma, mana tak jumpa air. Ataupun tak jumpa air beserta dengan kenderaannya hilang. Kenderaannya tu dirampas ataupun hilang, orang curi. Okey, kenderaan tandunya itu dicuri. Dalam tandunya itu ada air. Maka hilang dua-dua tu. Maka wayaqdi fil ula, maka qada ia pada masalah yang pertama, iaitu idlalul ma wahdahu. Maksudnya apa? Tengok contoh naik kenderaan, tengok buka ar-rahl dia tu, tandu dia tu nak ambil air. Contoh hilang air, tak jumpa. Okey, tak jumpa. Termasuk hilang dan termasuk tak jumpa. Dia cari tak jumpa. Yang tu dia kena tayammum, dan setelah itu dia bila ada air dia kena qada lah, kena qada solatnya. La fi tsaniyah, tidak pada masalah yang kedua, iaitu hilang airnya itu, okey, berserta dengan ar-rahl, dengan dia punya tandu dia tu, dengan dia punya kenderaan sekali tu hilang. Yang tu tak wajib qada. Okey, kemudian tu pertama, kedua, ketiga, empat. Yang kelima, maradun yashq, sakit yang yang menyakiti. Maradun, sakit yang menyakiti. Macam mana tu sakit yang menyakiti? Iaitu dia takut dengan, kalau dia guna air tu, takut di atas dirinya, itu takut di atas diri, takut matilah. Ataupun udwin, ataupun takut di atas anggota. Takut ni kalau guna air ni pula jadi sejuk tangan ni pula, contoh berada di tempat yang sejuk. Okey, takut binasa pula ni, tangan jadi rosak pula, bahaya kat tangan. Ataupun takut sakit ni pula lambat baik. Contohnya apa? Biasalah kalau tempat kena kering, lepas-lepas luka dan sebagainya, tak boleh kena basah-basah. So kalau guna air sekejap lagi, lama pula nak sembuh. Boleh je sembuh tapi lama. Asalnya boleh sembuh dalam 3 hari, nanti kalau kena air mungkin lagi seminggu 2 minggu. Yang tu dia bolehkan. Suatu sakit yang yasyuq, yang memayahkan. Kemudian jabiratun. Jabiratun iaitu jabirah ni iaitu sesuatu yang diletakkan di atas luka lah. Di atas luka kalau terpatah tu. Okey. Asalnya jabirah ni sesuatu yang diletakkan di atas anggota yang patah. Al-kasr. Okey. Iaitu tengok bawah tu, wahya ma yudha'u ala mawdi'il kasri liyanjabira. Iaitu sesuatu yang diletakkan di atas tempat yang patah ataupun retak, seperti tangan misalnya, liyanjabira, seperti ditampung. Kalau dulu tu dia ambil batang kayu ataupun buluh, dibuat sini. Zaman sekarang ni dibuat simen lah. Okey. Tu asalnya jabirah. Jabirah ni sama misluha fil hukmi ma yudha'u 'ala al-jurhi min lasuqin wa isabah. Sama hukum jabirah ini, iaitu sesuatu yang diletakkan atas luka, anggota yang luka, daripada lasuq wa isabah, iaitu balutan ataupun tampalan. Okey, nanti kita akan tafsirkan masalah jabirah ni yang sering berlaku bila orang aksiden dan sebagainya. So hukum dia nak solat macam mana? Yang ke-8, wajirahun, dan luka. Luka. Okey, ini macam luka berdarah sikit, okey, macam terluka, kemudian macam mana? Bi ayya khafa min usulil ma ilaiha syai'an min al-adrar al-madhkurah. Dengan bahawa dia tu takut daripada sampainya air kepada tempat yang luka tadi tu akan memberi mudarat. Ni biasalah ni. Bila seseorang ada je biasa kanak-kanak kan, bila ataupun bukan kanak-kanak, remaja-remaja luka kadang-kadang terkena ni dekat tangan dan sebagainya, maka tak boleh kena air. So akhirnya cuba tanya, luka tak berapa kali seumur hidup pernah luka dekat badan, dekat anggota wuduk ni? Pernah. Terpotong ni lah, terguris ni lah, apa semua tu. Tu solat macam mana? Pernah tayammum tak? Tu iskal. Jadi kalau luka-luka yang besar-besar, biasa orang aksiden mesti tak boleh kena air dan dibalut dan sebagainya, tapi tak tayammum. Bila tak tayammum tu maksudnya apa? Dia fardu ain tak lepas lah tu. Okay, fardu ain tak lepas. Jadi kita yang mengaji agama ni kena lepaskan fardu ain masyarakat kita. Okey. Syurutut tayammum, bermula segala syarat tayammum. Syurutut tayammumi 12.
bermula segala syarat tayamum itu ialah 12. Itu 12 perkara. Yang pertama sekali ayyakuna bi turab, dan bahawa adalah ia tayamum itu bi turab dengan menggunakan debu tanah. Okey, debu tanah. Cuba tengok tu, ala ayyi launin kana walau muhraqan baqiya ismuhu. Di atas apa-apa warna sekalipun tanah itu dibakar. Bakar yang dibakar, tapi yang dibakar lagi pula yang kekal namanya. Orang panggil itu nama tanah lagi tu, debu tanah lagi tu. Sekalipun yang bercampur dengan umpama khallin jaffin, cuka yang kering, okey, sekalipun berubah cuka yang kering tu, cuka tu dah kering bercampur dengan tanah, ataupun sekalipun bercampur pun dibolehkan juga. Sekalipun ghayah lagi sekali tu, sekalipun berubah dia punya rasa itu atau warnanya ataupun baunya, tidak batu, romal, pasir, itu tidak boleh. Okey, yang itu tidak boleh. Dedaunan. Kalau masalah ni nak tahu detail 4 mazhab, detail dalil semua tu boleh buka dalam kitab Tarhut Tasrib. Okey, Tarhut Tasrib bagi Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah taala, anak Imam Al-Iraqi, anak guru bagi Imam Ibn Hajar, Imam Al-Hafiz Al-Iraqi itu Abdul Rahim Al-Iraqi. Jadi beliau ada kitab Taqribul Masanid tu, dia buat untuk anaknya, kemudian tidak sampai takmilah, kemudian ditakmilahkan oleh anaknya, nama kitab Tarhut Tasrib. Kat situ masalah dari dalil perbahasan fuqaha dan ahli hadis secara detail, secara detail mengenai turab. Mengenai turab. Antara di Al-Azhar Asy-Syarif, pakar perbincangan fiqhul hadis ni di Al-Azhar Asy-Syarif ialah Ustaz Dr. Mustafa Abu Imarah hafizahullah taala. Okey. Kemudian wa ayyakuna turabu tahiran, dan bahawa adalah tanah itu tahiran, yang suci. Suci ni kalau tempat kita tak ada masalah lah. Kalau macam kat Mesir tu paling bahaya. Anda tak tahu sebab tu. Kalau kat Mesir tu sangat-sangat kata janganlah, jangan sampai membuatkan sebab kita kena tayamum. Tapi alhamdulillah di Mesir ni Allah bagi cukup belaka lah. Maksudnya dekat tanah bahagian bawah kita ni, dekat Malaysia ni, debu tanah tak dapat melainkan di bahagian bawah. So bahagian bawah kita bersih. So kita boleh je nak tayamum, ambil lah tanah yang dah kering. Tempat kita bersih biasanya. Di Mesir pula, di bawah banyak anjing, tapi debu dekat sebelah atas pula banyak. So tak susah-susah. Kalau nak cari debu tanah, nak tayamum dekat Mesir tu, buka balkoni tu saja. Buka balkoni tu, tepek je tangan tu dekat dinding tu, tu debu tanah saja tu, warna coklat je. Okey, wa alla yakuna musta'malan, dan bahawa tidak adalah ia turab itu tu musta'malan, yang telah digunakan, untuk tayamum. Okey, maksudnya debu tanah yang telah digunakan untuk tayamum tu musta'mal, tidak boleh guna yang itu lagi lah. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu, dan bahawa tidak mencampuri akan turaban itu daqiqun oleh tepung, wa nahwu, dan umpamanya, apa benda yang jenis macam sebut-sebut macam itulah. Tak boleh campur tepung dengan tanah tu. Bedak misalnya, wa nahwuhu tu tak boleh. Ini di antara setengah kejahilan daripada sebahagian mutawif di negara lain lah, bukan negara Malaysia. Alhamdulillah. Mutawif tu ada makcik tu, dia inilah sakit, kemudian dia kena tayamum. Kemudian ditanya, tayamum guna apa? Dia kata, tak apa, tayamum guna bedak, dia kata. Itu orang-orang jahil tu. Okey. Jadi itu tidak sah tayamum menggunakan bedak. Okey. Barangkali orang-orang yang macam ni zahiri sangat ni. Barangkali zahiri, maksudnya orang fikirannya tidak mendalam. Dia belajar apa yang dia tengok je. Contohnya apa? Ialah zaman-zaman dulu, maksudnya sekarang ni, bila praktikal tayamum, mesti guna bedak. Dulu zaman-zaman sekolah dulu kan, ustazah ajar, cara bedak, buat surat khabar, kemudian letak bedak macam tu. Ni ibaratkan tanah. Kemudian macam mana cara nak tayamum? Tepuk, kemudian ringankan, takhfifkan dia punya debu tanah tu kononnya. Digunakan lah bedak. Ada dulu sebahagian kelas guna tepung.
Tepung murah lagi lah, mungkin sekarang guna tepung. Maka mungkin barangkali dia belajar waktu tu guna bedak dan dia tidak mendengar huraian kata ini andaian kata ke tanah. Kemudian dia gunalah bedak tu tidak sah. Wa ayyaqsidahu, tak tahulah budak-budak zaman sekarang ni belajar ataupun tidak praktikal untuk tayamum tu macam mana. Wa ayyaqsidahu, dan bahawa qasad ia akan turaban itu. Qasad tu maksudnya apa? Dia qasad bin naqli lah, maksudnya tepuk kemudian ke sini. Kalau semata-mata macam tu diam kemudian pergi kat padang pasir tengah musim angin kuat, bagi muka macam tu je tak jadi tayamum. Dia kena ada an-naqlu. Okey, perpindahan. Ada setengah salah faham, bukan an-naqlu tu ambil tanah dekat contoh padang pasir bawa pergi rumah, bukan. An-naqlu tu daripada tanah tu pergi ke anggota tu an-naqlu. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadaini binaqlataini, dan bahawa menyapu ia akan muka al-mutayammim itu, wa yadaihi, dan kedua tangannya, binaqlataini, dengan dua tepuk, naqlah, dua kali pindah, iaitu tepuk sekali tu, tu maksudnya tepuk tu kemudian pindahkan ke muka, ni satu naqlah. Okey, kemudian tepuk kali kedua, tu dua kali naqlah, satu boleh tepuk. Okey, ni lah sapu macam biasa, sapu macam ni terang jelaskan. Wa ayyuzilan najasata awalan, dan bahawa menghilang ia akan najis awalan, pada mula-mula. Okey, itu jika boleh. Jika boleh. Cuba tengok bawah tu, ta'liq bawah tu. Ai in amkanat, jika boleh. Jika boleh ia an-najasah tu, iaitu jika boleh ia izalah tu. Maksudnya jika boleh hilang najis tadi tu. Maksudnya kalau dia nak tayamum dekat tangan dia tu, kena buang najis dululah. Bersihkan najis dulu tu. Itu kalau dia boleh. Wa illa, jika tidak boleh menghilangkan najis pada anggota tangan ni, misalnya tayammama ma'aha, saya tayamum ia beserta najis itu, najasah itu, wa ada 'inda Ibn Hajar, dan ulang ia i'adah di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Wa shalla salata faqid at-tahurain 'inda ar-ramli wa 'ada, dan solat itu di sisi Ibn Hajar. Adapun di sisi Imam Ramli, dia solat sebagai solat faqid at-tahurain, tak perlu tayamum. Tak perlu tayamum. Maksud faqid at-tahurain maksudnya orang yang luput dua alat suci, air dan juga debu tanah. So dia solat je lah 'inda ar-ramli, di sisi Imam Ramli, wa 'ada. Ala kulli hal semua kena i'adah. Maksudnya contohnya apa? Kat tangan dia ada najis. Okey. So kalau boleh hilangkan najis tu dulu, buangkanlah. Tapi kalau najis tu dia melekat, misalnya najis yang melekat dekat tangan tu, kemudian kita tak ada alat, air pun tak ada misalnya, kemudian kita bersih-bersihkannya tu ada lagi. So tak boleh nak hilang. Maka di sisi Imam Ibn Hajar, dia kena tayamum berserta dengan najis tu sekali tu. Walaupun ada najis, kena tayamum, tapi kena ada lepas tu. Di sisi Imam Ramli tak perlu bertayamum. Sebab apa tak boleh? Masih ada najis, so tak boleh tayamum. So dia kena solat sebagai faqidut tahurain, orang yang luput dua alat bersuci, itu dia tidak perlu tayamum, dia solat saja dan wajib i'adah. Istilah i'adah dan qada ni, i'adah iaitu ulang kali kedua, okey, dalam waktu. Qada di luar waktu. So tengoklah keadaan. Bila ulama sebut bila di luar waktu menggunakan i'adah, maksudnya dengan masuk qada. Qada pada waktu maksud dengan masuk i'adah. Benda tu sahal. Okey, tak ada masalah. Wa yajtahida fil qiblati qablahu, dan bahawa ijtihad ia fil qiblah, pada qiblah kita dah sentuh sebelum ni. Qablahu, sebelum bertayamum. Maksudnya apa? Sebelum daripada kita nak tayamum, kita kena tahu dulu mana arah kiblat. Kena kiblat. Tengok bawah tu, hadza ma'tamadahu Ibnu Hajar, ini apa yang diiktimadkan akan dia tu oleh Imam Ibnu Hajar. Ini pandangan muktamad di sini Ibnu Hajar. Wa qala ar-Ramli lahu tayammum qabla al-ijtihad. Bagi Imam Ramli harus baginya untuk bertayamum sebelum daripada ijtihad. Ijtihad iaitu fil qiblah. Wa ay yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, dan bahawa adalah tayamum itu ba'da dukhulil waqti, selepas daripada masuk waktu. Ingat ni. Jadi kalau sebelum masuk waktu tak sah tayamum. Okey, kemudian wa ay yatayammama li kulli fardin, dan bahawa bertayamum ia bagi tiap-tiap solat fardu. Solat fardu. Mana satu tayamum untuk satu solat fardu sahaja. Fardu sajalah.
Adapun kalau solat sunat ataupun solat fardu kifayah seperti solat jenazah, maka dibolehkan. Maksud satu tayamum untuk satu solat fardu dan beberapa solat sunat, dan untuk solat jenazah pun termasuk juga. Wa faqdul ma. Okey. Wa ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti wa ayyatayammam li kulli fardin. Okey. Wa faqdul ma. Okey, wa faqdul ma. Ini syaratnya. Syarat yang seterusnya iaitu wafaqdul ma' dan luput air. Samalah tadi tu, iaitu luput air sama ada hissan ataupun hukman. Okey, hukman ataupun syara'an. Seterusnya wa adamul ma'siyah bis safar idza kana al faqdu syar'iyyan. Dan ketiadaan maksiat bis safar. Kita ada dua, maksiyah bis safar dengan maksiyah fis safar. Maksiyah bis safar iaitu tujuan maksiat tu dah, tujuan safar tu dah maksiat dah. Seperti contoh, pergi satu tempat, musafir, dia bermusafir untuk berzina misalnya, ataupun bermusafir untuk mencuri. Jadi itu namanya as-safar, al-ma'siyah bis safar. Okey, ataupun al-'asi bis safar. Orang yang bermaksiat dengan safarnya. Safarnya itu dah berdosa dah sebab tujuannya. Maka jika tujuan macam tu dia tidak boleh tayamum. Dan hatta orang macam tu tidak dibolehkan untuk jamak dan qasar. Okey. Adapun jikalau al-'asi fis safar, orang yang bermaksiat di dalam musafir, contohnya apa? Dia nak pergi safar, contoh daripada Perlis ke Johor contohnya. Kemudian naik bas ataupun naik kereta api ke, kemudian memang niatnya apa, nak ziarahi orang sakit ataupun nak jumpa kawan-kawan, ziarah keluarga, nak pergi majlis ilmu, tujuannya baik. Okey. Tapi tengah-tengah tu kat stesen jumpa pula kawan-kawan yang rosak ataupun dia ada godaan daripada syaitan, contohnya godaan dengan perempuan misalnya, maka dia melakukan maksiat. So dia, orang yang al-'asi fis safar dibolehkan untuk melakukan qasar dan jamak. Adapun al-'asi bis safar tidak dibolehkan. So syarat untuk tayammum kena wa'adamul ma'siyah bis safar idza kana al-faqdu syar'iyyan. Okey, apabila adalah luputnya itu, maksudnya tak ada airnya itu syar'iyyan. Itu luput, dan kita belajar tadi itu, luput tadi itu hissan ataupun syar'iyyan, pada syarak ataupun pada hukman. Okey. Kemudian furudut tayammum. Ni benar dah masuk nak praktikal tu syarat-syaratnya tadi. Kemudian kita bagaimana pula cara tayammum. Ni furudut tayammum khamsatun. Bermula segala fardu tayammum itu ialah 5, iaitu 5 perkara. Itu fardu dengan masuk rukun, arkanut tayammum. Segala rukun tayammum tu 5 perkara. Al-awwal, yang pertama, naqlut turab. Naqlut turab, memindahkan debu tanah. Contoh, ay tahwiluhu min ardin aw hawa'in ila al-'udwil mamsuh. Memindahkan akan turab itu daripada bumi, iaitu daripada tanah tu, lantai, aw hawa'in, ataupun daripada angin, udara ni, ila al-'udwil mamsuh, kepada anggota yang nak disapu. Maksudnya tak boleh semata-mata macam tu. Kita pindahkan daripada bawah tu ke atas, ataupun daripada debu tengah angin, contohnya angin debu semua tu, pejam mata kita buat macam tu, kita kumpulkan kat sini, kemudian sapu macam tu. Itu memindahkan. Al-thani, yang kedua, an-niyah, iaitu niat. Niat ikutlah niat, ai niyatus istibahati ma yaftaqir ila tayammum. Niat mengharuskan perkara yang berhajat ia perkara itu ila tayammum, kepada tayammum, seperti solat wa masul mushaf. Okey. Jika niat istibahatus salah, fardus salah, seperti nawaitu tayammum li istibahati fardus salah, okey, lillahi taala, maka dia boleh, dia telah mengharuskan dengan tayammumnya itu akan fardus salah, itu solat fardu dan juga solat sunat, dan selain daripada kedua-duanya. Adapun jikalau nawaitu tayammum li istibahatus salah, tak sebut istibahati fardus salah, itu dia mengharuskan dengan tayammumnya itu semua benda selain daripada solat fardu ain, iaitu solat fardu 5 waktu. So sebab tu ni kena hati-hati kat sini.
ketika mengajarkan anak-anak ataupun pelajar-pelajar niat tu kena sebut mengharuskan fardu solat. Okey. Semata-mata solat saja tidak memadai. Okey, yang ketiga mashul wajhi, menyapu akan muka. Menyapu muka ni iaitu ai jami'ihi, kesemuanya. Kesemua, tak boleh just, tak boleh, kena kesemuanya, meratai. Kena meratai. Okey, isti'ab. Tapi lakin la yajibu isal turabi ila manabiti sya'ri wa in khaffa. Tetapi tidak wajib menyampaikan debu tanah itu kepada tempat tumbuh bulu, janggut atau jambang atau kening, wa in khaffa, sekalipun tak tebal. Contoh jambang dia tu nipis je. Okey, maka tak wajib kena lupa tekan-tekan sampai kena kat kulit tu. Okey, cukup, tapi yang penting isti'ab ke semua muka. Ar-rabi', yang keempat, mashul yadaini ma'al mirfaqaini, menyapu akan kedua tangan ma'al mirfaqaini, beserta dua siku. Jadi sapu. Dia akan tepuk sekali tu untuk muka. Sapu. Kemudian tepuk tempat lain pula, debu tanah tadi tu. Tepuk. Kemudian tangan. Cara tangan tu, cara yang kaifiah masyhurah tu lebih afdal. Iaitu cara macam ni, tepuk. So tapak tangan kita ada debu tangan, ada debu tau. Jadi ambil, buka macam ni. Okay, buka sebelah kiri ni sebab kita nak sapu kiri ke kanan, sebab kita nak mulakan kanan ni. Ni kiri, walaupun kadang-kadang setengah tu nampak macam kanan kan. Ni kiri, ni kanan anak. Jadi debu tangan ada dekat dua tapak tangan masing-masing. So cara dia macam tu. Lalukan kat sini, lalukan. Ni buka, ni buka, ni buka. Ni jangan sampai kena. Okey, kena sini dulu. Sampai ke siku, pusing. Kemudian ni. Kemudian terus ke sini. Kemudian ni pula, kanan ni pula. Okey, sebab yang tapak tangan ni belum lagi dia ghairu musta'mal. Okey, so kat sini pula macam tu. Okey. Kemudian pusing, dia pusing tu seni dulu. Kemudian tak betul. Tu kaifiah masyhurah. Tu afdal. Al-khamis, yang kelima adalah at-tertib. Tertib di antara basuh muka dengan tangan. Tangan ni kalau kita nak mula kiri dulu pun boleh, tak ada masalah. Cuma lupalah sunatnya tu. Itu jikalau tayamum tu daripada hadas kecil. Adapun tayamum daripada hadas besar, daripada hadas besar, maka tak perlu tertib di antara dua naqlat, dua perpindahan itu. Okey. Satu benda yang kadang-kadang setengah tu salah faham dalam bab tayamum ni, iaitu dia ingat bila luka kat kaki contohnya, kena balut, nak basuh, nak basuh kaki, basuh yang sihat dulu, kemudian yang tak boleh kena air tu disapu debu tanah kat situ. Tak. Tayamum debu tanah macam mana, sakit kat macam mana sekalipun, sapunya kat dua anggota ni saja. Contohnya apa? Sini dah ada ni tu guris, kemudian balut misalnya. Kemudian keluar air mani misalnya, mimpi. Kemudian kena mandi wajib. So mandi wajib tu yang ni, okey. Mandi wajib maksudnya apa? Ni mandi kawasan yang boleh kena air, okey. Kemudian kawasan ni tak boleh kena air. Kemudian tayamum lah. Tayamum tu kat muka dengan tangan. Okay, bukan pergi sapu debu tanah tu dekat sini. Okey. Sunanut tayamum. Sunat tayamum. Sunanut tayamum kasiratun minha, setengah daripadanya siwak, bersiwak. Sunat bertayamum siwak. Wa tasmiyah, dan tasmiyah. Tasmiyah tu iaitu baca bismillah. Wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, dan mendahulukan anggota kanan berbanding dengan anggota kiri. Wal muwalah, dan muwalah iaitu berturut-turut. Kita telah jelaskan pada bab wudu apa perbezaan tertib dengan muwalah. Tertib tu rukun wudu, muwalah tu sunat wudu. Dan muwalah ni juga sunat tayamum. Tapi macam mana kan dhabit untuk muwalah dalam wudu, iaitu dengan sekira-kira anggota pertama belum sempat kering. Okey, kemudian basuh dah anggota seterusnya. Dengan keadaan cuaca yang normal, suhu yang normal. Tapi bagaimana pula debu tanah?
dia bukan jenis kering tak kering, sebab dia memang kering pun debu tanah tu, maka diandaikan. Sebab tu wa yuqaddarul mamsuhu maghsulan, diandaikan, ditakdirkan, difardukan kata al-mamsuh yang disapu ini muka dan tangan itu sebagai maghsulan yang dibasuh. Ghalib bapa. Sebab tu mungkin satu kajian yang baguslah, siapa nak buat kajian, cubalah basuh muka dalam keadaan suhu bilik, suhu normal Malaysia ni, basuh muka kemudian kira jam. Waktu sihat lah, angin pun tak ada, angin biasa, kira berapa saat, sampai kering. Contoh seminit ke 2 minit, seminit setengah ke, tu yang normal lah. Buatlah beberapa orang kau nak ulang berkali-kali, dapatlah satu maklumat lebih tepat. Maka ketika mengajar fiqh tu untuk orang awam, terus maksud mualah itu iaitu kita basuh anggota kedua sebelum dalam tempoh beberapa saat ni. Itu satu tajdid, okey. Tak ada masalah tu, nak takrib biar faham dan lebih tepat. Kemudian yang seterusnya, wa takhfifut turabi minal kaffain, dan meringankan debu tanah itu daripada dua tapak tangan. Boleh je maksud tepuk tangan tu debu tanah tu, kemudian buatlah macam tu pun boleh. Dulu ustazah ajar macam tu, cara dia lembut sikitlah, macam tu. Okey, macam tu biar debu tu turun sikit, jadi nipis lah sikit kat tangan ni. So bila sapu tu tak ada tebal sangat. So kalau kita tepuk dekat tanah tu, kemudian kita letak sini, tebal lah sikit. Dan sebahagian ada yang sahabat Nabi yang guling-guling tu, okey, nak mandi wajib, ganti daripada mandi wajib dia guling-guling, tu kurang tepatlah. Jadi kemudian Nabi ajar mana yang betul. Wa kullu ma yumkinu maji'uhu min sunanil wudu' ghairu taslis, dan selain itu sunat-sunat tayammum ialah kesemua perkara yang boleh datangkan akannya itu daripada segala sunat-sunat wudu'. Min tu min lil bayan, okey. Itu min lil bayan. Ini nak ustaz juga. Okey. Iaitu min lil bayan, dengan maksud apa dia tu ma yumkinu maji'uhu tu, itu sunanil wudu. Itu wa kullu sunanil wudu maksudnya. Tapi ghairat taslis, selain daripada taslis. Taslis tu mentiga-tigakan. So pada wuduk sunat untuk kita mentiga-tigakan lah, berbasuh 3 kali. Tapi dalam bab tayamum tidak disunatkan untuk 3 kali. Okey. Kemudian makruhatut tayammum, segala perkara yang makruh bagi tayamum, isnani, ialah 2 perkara. Takrirul masih, mengulang-ulangkan sapu. So kita sapu, kemudian dah sapu, ulang lagi sekali. Maksudnya kita ulang tu maksudnya kalau wuduk tu basuh 2-3 kali lah. Ni sapu 2-3 kali. Wa takthirut turab, dan memperbanyakkan debu tanah tu. Maksud kita longgok tanah tu, kemudian kita ambil macam tu, melekat sapu kat muka kita tu. Yang tu makruh. Okey. Kemudian mubtilatut tayammum, perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Mubtilatut tayammumi kathiratun. Minha, dan bermula segala perkara-perkara yang membatalkan tayammum itu kathirah, banyak. Minha, setengah daripadanya al-hadath. Al-hadas termasuk hadas, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Cuma yang bila itlaq hadas iaitu ialah hadas kecil. Bila itlaq hadas tanpa al-asghar ke al-akbar ke, itu maksudnya hadas asghar. Yang kedua wariddah, riddah wal a'idzu billah, iaitu keluar daripada Islam, Kemudian wa tawahhumul ma kharij as-salah, dan tawahum, sangka akan ada air kharij as-salat, di luar solat. Maksudnya tak start solat lagi, tak mula solat lagi, tapi dah tayammum, tapi macam bunyi air je contoh. Dia tawahum ada air, yang tu batal dia punya tayammum dia tu. Okey. Adapun jikalau tawahum ada air di dalam dekat solat, okey, dekat solat, maka itu ada tafsil. Okey, ada tafsil, dibezakan. Contoh, kalau di tempat yang ghalib tak ada air, tiba-tiba ada air. Maka yang ghalib tak ada air, dia ada air, maka dia boleh teruskan sahaja dalam solatnya. Adapun jikalau solatnya itu solat yang tidak luput dengan tayammum, bermaksud
solat yang luput dengan tayamum, maksudnya apa? Solat di tempat yang ghalib memang tak ada air. So bila solat macam tu, ketika dah solat kemudian datang air, tiba-tiba ada hujan misalnya, maka dia boleh teruskan sahaja. Adapun jikalau dia solat di tempat ghalib ada air, tapi ketika itu je tak ada air, maka dalam solat Allahu Akbar, dah solat kemudian ada air, maka dia kena batalkan solatnya. Batallah solatnya. Sebab solatnya itu kalau diteruskan pun, solat yang tidak gugur solat itu dengan sebab tayamum, maksudnya dia kena qada juga lagi sekali tu. So kena bezakan solat di tempat yang ghalib ada air dengan solat di tempat yang ghalib tak ada air. Jikalau dia solat di tempat yang ghalib tak ada air, kemudian ketika dia solat ada air, maka dia boleh teruskan. Adapun jikalau dia solat di tempat ghalib ada air, satu ketika tu je tak ada air, ketika dia nak solat tu, maka dia solat ketika tengah solat ada air, maka batal solatnya. Itu tafsil. Kemudian wal ilmu biwujudil ma, dan yakin dengan keadaan ada air. So bila tengah tayamum, sama ada ni tadilah dengan atas tafsir tadi tu, yakin ada air, maka batal dia punya tayamum. Wal qudrati ala thamanihi wa zawalul illatil mubihati, dan qudrah, kuasa di atas harganya harga air. Dia asal kan kita sebut tadi tu, salah satu sebab yang menyebabkan tayamum itu iaitu faqdul ma. Faqdul ma iaitu hisan ataupun syar'an. Termasuk faqdul ma syar'an iaitu dia tidak ada air, tapi di sana ada air, di tempat dia berhenti, contohnya musafir, ada air, tapi orang jual. Tapi orang jual air itu dengan harga yang dia tak mampu. Tak mampu ataupun melebihi harga misil. Seperti harga satu botol tu biasanya RM1.50, tapi dijual dalam harga RM20. Jadi itu termasuk daripada orang yang faqidul ma syar'an, mana dia boleh tak beli sebab harga terlalu mahal. So dia boleh tayamum. Jadi untuk orang tadi tu, jika dia tayamum, contoh tak ada duit contohnya, tak ada duit, tak cukup duit dia, kemudian tiba-tiba ada pula duit. Sama sekarang ni contohnya tiba-tiba masuk dalam akaun, masuk duit, maka dia dah qudrah, dia dah tayamum dengan sebab dia tak kuasa, kemudian dia kuasa pula di atas saman air tu, harga air tu, dia boleh nak beli. Jadi batal dia tayamum dia. Kemudian wazawrul illatil mubihah, dan hilangnya illah, sakit yang mubihah, yang mengharuskan air tayamum. Sakit yang mengharuskan tayamum, contoh dia dah tayamum selama 2-3 hari, kemudian dia dah sihat dah, maksudnya dah kering dah dia punya lukanya tu, maka bila luka keringnya tu dah boleh kena debu tanah, maka tayamum dia tu, kalau dia ambil tayamum juga, batal dia tayamum. Illa fi salati saqitati bihi fi thalathil akhirah. Ni sebab ana sebutkan tadi tu, melainkan pada solat yang gugur ia bihi bitayamum. Solat yang luput dengan tayamum, fi thalathil akhirah, pada 3 yang akhir tadi tu. 3 yang akhir iaitu al-ilmu bi wujudil ma wal qudrah ala thamanihi wa zawalul illati al-mubihah. Melainkan pada solat yang gugur dengan tayamum, bihi tayamum fi salasil akhirah, pada 3 yang akhir. Maksudnya apa? Ingat tu, dia di sana ada as-salat as-saqitah bit tayammum. Dan ada as-salah ghairu saqitah bit tayammum. As-salat as-saqitah bit tayammum itu yang macam ana sebutkan tadi tu, solat di tempat ghalib tak ada air. Maka solatnya dengan keadaan tayamum itu, maka gugur dah solatnya. Maksudnya apa? Tak perlu dah lagi adah ataupun qada. Adapun jika dia solat di tempat ghalib ada air, cuma satu ketika tu saja dia solat, dia tak ada air, maka dia solat dalam keadaan solatnya itu as-salah ghairu saqitah bitayammum. Maka untuk solat yang saqitah bitayammum itu dikecualikan fi thalathil akhirah, iaitu al-ilmu bi wujudil ma wal qudrah ala thamanihi wa zarul illah al-mubihah. Ini ketika dalam solat. Dalam solat tiba-tiba ada air. Dalam solat tiba-tiba dah mampu untuk nak harganya tu. Contoh, dengar tak apa, tengah solat contoh, harga satu botol RM1.50. Tadi cakap RM30. Tengah solat. Wa zawalul illatil mubihah, dan juga hilang sakit yang mubihah. Wa haitsu la ha'ila fil arba'il akhirah, dan sekira-kira tidak ada penghalang. Ha'il maksud tidak ada mani' fil arba'il akhirah, pada 4 yang terakhir, termasuk itu ni
tawahum al-ma' kharij as-salah. Okey. Wal ilmu bi wujudil ma', tu yang 4 yang terakhir tu. Dan dengan sekira-kira tidak menghalang, iaitu ay anna butlan tayammum bil ilmi wujudil ma' wal qudrah ala thamanihi wa zawlil 'illah al mubihah li tayammum mahalluhu idha hasala syai'un minha kharij as-salah aw dakhilaha wa wajabat i'adatuha. Tu yang ana sebutkan tadi, itulah ana jelaskan tadi. Okey, kemudian kemudian ana nak baca untuk ahkamul jabirah. Okey, ahkamul jabirah, antum boleh apa? Ahkamul jabirah ni antum boleh catat 2 bait ni saja. Okey, 2 bait saja sebagai khulasah bagi ahkamul jabirah. Ni penting. Ni sebab ni sumber pahala kita ni. Kita menjelaskan hukum yang mana orang sangat-sangat perlukan. Okey, kat sini kita tak boleh nak laju sangat. Okey, tentang ahkamul jabirah. Okey. Jabirah ni iaitu kita kata balutan simen lah zaman sekarang ni. Bila patah ke retak ke dibalut guna simen ataupun kayu dan sebagainya. Termasuk juga balutan-balutan lain tu. Okey, kejap. Okey. Bismillah. Tentang ahkamul jabirah. Ni orang yang biasa letak kayu ke apa semua tu. Ni penting sebab ni biasa orang aksiden. Aksiden kat Malaysia banyak. Seorang yang dibalut kakinya, dibalut tangannya. So banyak. Okey. Antum tulis bait ni. Wala tu'id was-satru qadrul illati. Ya, nak tuliskan je lah. Wala tu'id, boleh sambil tu, wala tu'id was-satru qadrul illati, wala tu'id was-satru qadrul illati, kemudian au qadrul istimsaki, أو قدر الاستمساك مع طهارتي itu bait yang pertama. Bait kedua, wa in yazid an qadriha fa'a'idi wa mutlaqan wa huwa biwajhin wa yadi. Wa huwa tu satu lughah daripada wa huwa biwajhin au yadi. Okay. Wala tu'id was-satru qadrul illati aw qadrul istimsaki ma'a taharati wa in yazid an qadriha fa'a'idi. Okay. Wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw yadi. Okey. Cara dia bila seseorang kita ambil lah nak berwuduk. Kalau kaki tu dibalut. Ataupun tangan. So ketika nak berwuduk, kita kena basuh dulu anggota wuduk kita yang mana sahih, yang mana yang elok, yang boleh kena air, contohnya dekat kaki tu bahagian depan dibalut, contoh dekat bahagian jari. So bahagian selain daripada tu boleh dibasuh guna air. So yang bahagian depan jari-jari ni yang dibalut ni, itu tidak boleh kena air ataupun dibalut lah, sebab air tak boleh kena lah sebab ada balutan, misalnya ada simen misalnya. Maka dah basuh semua tu kaki kiri kanan yang mana sahih,
kemudian bertayamum. Kemudian bertayamum sebagai ganti tempat anggota wuduk yang tak kena air tadi tu. Tayamum. So tayamum caranya macam mana? Pandangan mu'tamad dalam mazhab kita, tempat untuk tayamum ialah sampainya tempat basuhan anggota yang tak kena air tadi tu. Contohnya mana? Contoh dibalut dekat kaki. So time dia nak tayamum ialah dekat muka. Okay, dekat muka. Maksud dia berwuduk macam biasa, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki mana yang dah boleh kena air. Kemudian dia tayamum ketika itu. Dan tayamum ini waktunya macam tu. Contohnya kalau kepala dibalut, kepala kat belakang dibalut, kepala di belakang dibalut atau kawasan kepala, maka basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian kepala tu contohnya penuh, kawasan ni dibalut, memang tak tempat satu pun nak sapu kepala tu, maka waktu tu lah untuk dia bertayamum. So dia bertayamum, dah habis tayamum tu, itu sapu debu tanah kat muka dengan tangan, kemudian dia sambung balik basuh kaki, sempurnakan wuduknya. Itu pandangan mu'tamad. Okey. Sebenarnya dalam masalah ini ada 3 qaul. Ada 3 qaul sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Khatib Syarbini. Ada 3 qaul dalam mazhab kita. Itu pandangan mu'tamad. Qaul yang kedua iaitu dia boleh tayamum sebelum daripada berwuduk. Dan qaul ketiga dia boleh tayamum selepas daripada berwuduk. Maksudnya contoh kat kepala tadi tu, dia basuh kaki siap-siap, baru dia tayamum selepas itu. Ada 3 qaul. Boleh pilih. Cuma pandangan mu'tamad yang tadi tu. Lagi satu sebab apa? Aulanya kalau menurut taujih daripada Imam Khatib Syarbini, kalau mengikut pandangan yang kalau kita kata tayamum dulu, itu lagi praktikal, lagi mudah. Sebab apa? Sebab nak tayamum syaratnya kena keringkan dulu mukanya. Contoh dah basuh muka dan sebagainya, kemudian nak tayamum pula. Tayamum kena kat muka, so kena keringkan dulu. So dia agak payah sikit. So boleh untuk bertayamum dulu, ikut satu qaul dalam mazhab kita. Dah tayamum baru berwuduk. Okey. Sekarang ni kita nak tahu pula apa hukum-hukum bila orang dah berwuduk, dah bertayamum, dia punya ni adah ataupun tidak. Okey. Tengok kata kata Nazim, wala tu'id wasatru qadrul illati. Dan jangan kamu mengulang, jangan i'adah solatnya, solat kamu, wasatru qadrul illati, sedangkan tu awal hal, sedangkan membalut itu, ataupun wasitru boleh baca, wasitru qadrul illati, sedangkan balutan itu qadrul illati, qadar yang sakit sahaja, qadar sakit. Contohnya apa? Contoh dekat sini yang ni sakit ni, dia balut kat tempat sakit sahaja. Maka bila dibalut saja tempat yang sakit betul-betul ngam-ngam tu, maka bila dia basuhlah yang sini, kemudian yang tak kena air ni dia tayamum. Jadi dia tak perlu ulang. Tak perlu ulang. Au qadrul istimsaki ma' taharati. Dan jangan kamu ulang solat, maksudnya tak perlu i'adah ataupun qada solat jikalau balutan itu tu qadrul istimsak. Qadrul istimsak ni maksudnya contoh lukanya 1 cm, tapi dia sebab penting untuk nak lekatkan ni, so 1 cm depan 1 cm belakang ni, maksudnya 3 cm ke semuanya tu dibalut. So lukanya 1 cm, tapi dia ambil sebelah dalam sebelah luar ni 1 cm 1 cm, tu qadrul istimsak. Bila balutan yang qadrul istimsak tapi ma' taharati, dibalut dalam keadaan suci, maksudnya dalam keadaan dia berwuduk. Maksudnya maka solatnya ketika itu, bila dia solat macam biasa, tayamum macam biasa, maka tak perlu ulang. Wa in yazid an qadriha, dan jika lebih ia as-sitru ataupun as-satru tu an qadriha, daripada qadarnya, qadar illah, tapi qadar illah ai ma'a qadri istimsak, maksudnya lebih daripada qadar illah. Kita kata illah sakitnya itu lukanya 1 cm, kemudian qadrul istimsak tu 1 cm sini 1 cm sini, so 3 cm. Jika lebih, ini biasa kan, sakit sini kemudian dibalut satu tangan misalnya. Orang-orang biasa insiden tu kaki dibalut sampai ke betis misalnya.
Bila dia punya balutan tu melebihi qadrul istimsak, okey, maka fa'idi, maka hendaklah kamu mengulangi solat, mana kena qada. Wa mutlaqan wa huwa biwajhin wa yadi. Dan ulang secara mutlaqan, tak kiralah istimsak ke, qadar istimsak ke, qadar illah ke, lebih daripada qadar istimsak ke, wa huwa biwajhin aw yadi wa yadi, iaitu luka balutan pada muka dan juga tangan tempat tayamum. Yang tu kena ulang semata-mata. Tapi itu di atas pandangan muktamad dalam mazhab kita. Okey, pandangan muktamad dalam mazhab kita. Kemudian ni ada pandangan boleh memilih juga ikhtiarat. Okey, ikhtiarat daripada Imam Nawawi tanpa qada mutlaqan. Maksudnya orang yang solat dengan dan tayamum, orang-orang yang jabirah ni, ashab al-jabirah ini, bila dia solat dengan tayamumnya, tak kiralah qadar istimsak ke, tak qadar istimsak ke, ma' taharati ke ataupun ghairu ma' taharati ke misalnya, maka tak perlu qada mutlaqan. Itu satu pandangan ikhtiarat daripada Imam Nawawi, walaupun bercanggah dengan mu'tamad mazhab Syafi'i. Dan pandangan itulah pandangan Imam Al-Muzani juga, pandangan Imam Al-Muzani. Tu ada qaul lah. So tengoklah kepada jikalau qadar tu lama, balutnya lama, accidentnya lama nak kena baiki. So kalau kena ada contoh 6 bulan, 8 bulan, jadi takut susah. So boleh memilih, memilih kepada pandangan yang ni. Okey. Seterusnya tadi lupa. Kita bila tak praktikal ni, fiqh akan lupa tau. Iaitu macam mana? Iaitu masalah untuk tayamum. Tayamum macam mana? Dah ada tebu tanah, macam mana nak guna? Kan dia perlukan kepada tayamum setiap masa. 5 kali sehari. Sebab satu tayamum untuk satu solat fardu. Caranya macam mana? Debu tanah tu, cara penyediaan seperti ahli syariah, orang-orang ustaz-ustaz yang bekerja dekat hospital ni, sebagai mursyid untuk para pesakit untuk beribadah. Jadi mereka kena sediakan debu tanah. Debu tanah tu letaklah dalam botol ke, plastik ke, banyak. Kemudian belikan mereka surat khabar yang bukan untuk dibaca lah. Jadi setiap kali nak solat tu buka surat khabar, bentang surat khabar tu, kertas ke apa, kain yang buruk ke, habis pada tiket surat khabar sebab murah. So tuangkan debu tanah dekat situ sekali nak solat. Kemudian kali pertama tepuk dekat ujung ke bahagian depan. Okey. Kemudian dia pun sapu muka. Kemudian tepuk tempat lain pula. Untuk tangan pula. Kemudian dah habis guna, dah mustakmal, balut, buang dalam tong sampah macam tu. Tu dah. Kemudian next solat seterusnya pula, tanah baru pula, tuang tanah baru pula, macam tu. Okey. Janganlah kena solat zuhur pergi luar hospital ambil debu tanah. Lepas tu asar pula kena keluar hospital. Tu cara kita nak irsyad pesakit-pesakit. Kita ni pun tak tentu juga. Okey. Dia jadi mudah ni bila kita belajar fik orang sakit ni ketika kita sihat. Bila ketika sakit, baru nak belajar tu yang pening dan sebagainya, tak larat dan sebagainya, tu bahaya. Okey. Kemudian masuk kepada masalah haid. Ini masalah yang antara yang dalam rubuk ibadat ni, itu masalah yang paling sukar lah. Okey, paling sukar. Tapi bila kita paling sukar ni, dia nisbi lah. Dia nisbi, benda sukar lah. Sukar ni dia nisbi. Maksudnya haid nifas istihadah ni bab yang sukar nisbah dengan bab-bab yang lain. Kalau bab-bab yang lain pun susah, ni lagi susah. Tapi kalau bab yang lain dapat dengan faham dengan betul, dengan baik, dengan cepat, mudah, ini pun dapat dengan mudah juga. Maksudnya taklah susah sehingga mana susah sangat nak faham dan sebagainya, sebagaimana orang duk sangka. Tak, sebenarnya babnya jelas. Cuma kena latih saja, kena mumarasah. Al-haid lughatan. Cuma dalam peringkat ni tak sesuai untuk kita detailkan. InsyaAllah nanti ana ada hajat juga nak daurahkan kitab Risalatun fil Haid wan Nifas wal Istihadah tu. Sebab bila dah kuasai kitab tu, risalah tu dah setelah, sebab kita ada ibanah ke kitab lain-lain tu bini di atas risalah tersebut. Tu risalah yang kitab paling tinggi lah.
So kena kuasai. So boleh tengok juga perbahasan haid tu banyak asatizah kita. Okay, antara yang pakarnya dekat Malaysia ni Al-Fadil Ustaz Abu Usama Hanafiyah hafizahullah ta'ala. Jadi boleh rujuk tu. Jadi peringkat kita ni macam mana nak faham? Kena tengok kitab lah. So dengan guru-guru, kefahaman guru dengan kitab supaya lebih jelas. Okay, al-haidu lughatan pada bahasa ialah as-sayalan, iaitu mengalir. Okay, dikatakan hadal wadi pada lughah. Hadal wadi maksud idza salama apabila mengalir oleh airnya lembah tu. Wa syar'an dan pada syarak iaitu damu jibillatin, damu jibillah darah tabiat, darah normal. Okey, yakhruju min aqsa rahimil mar'ati, yang keluar darah itu keluar daripada pangkal rahim wanita, ala sabilis sihah, di atas jalan sihat normal, atas jalan normal biasa sihat sahaja. Adapun di atas jalan sakit, iaitu ialah damul mustahadah. Okey, itu ala sabilil illah, itu darah istihadah tu. Ingat, bila darah seorang ada mustahadah, yang keluar darah istihadah tu, maka dia keluar darah tu bukan sebab sihat, dia tak sihat, sebab dia sakit. Sebab tu bila macam tu, perempuan yang mustahadah, dia perlu rujuk kepada doktor lah, pergi kepada doktor untuk cari ubat, bukan dibiarkan. Sebab tu darah sakit. Okay, darah sakit tak normal, so kena diubati. Okay, fi awqatin makhsusah, pada waktu-waktu yang tertentu. Okay, wan nifas, nanti kita akan detailkan sikit. Wan nifasu, dan nifas pula ialah huwa damul khariju aqibal wiladah, darah yang keluar ia darah tu aqibal wiladah, selepas wiladah, selepas daripada beranak, mengiringi beranak, iaitu ni bawahnya bi ayyakuna qabla mudhi 15 yawman minha, dengan bahawa darah itu keluar sebelum daripada berlalunya 15 hari daripada wiladah itu. Maksudnya hatta contoh 3 hari tak keluar darah, lepas tu hari keempat baru keluar darah, itu darah nifas. Adapun jika 15 hari dah 15 hari dah tak keluar, okey, 15 hari tak keluar darah, kemudian keluar darah selepas itu darah haid namanya. Tapi janganlah ditunggu. Maksudnya apa? Jangan ditunggu 15 hari tak solat, contoh dah keluar baby tu tak keluar darah nifas misalnya. Jadi duk tunggu tak solat tak. Okey. Asalnya bila tak keluar darah tu, iaitu kena solat macam biasa lah. Kena solat macam biasa. Jangan tunggu hari ke-16 tak keluar darah, so kena qada. Tak, bukan macam tu. An-nifas huwa ad-damul khariju 'aqib al-wiladah. Amma al-khariju ma'al walad aw qablahu fala yusamma nifasan. Adapun darah yang keluar beserta dengan anak tu sekaligus, darah yang mengiringi anak tu ataupun sebelumnya, maka itu tidak dianggap sebagai nifas. Nanti ada pembahasan lebih detail, damu talqin namanya. Damu talqin namanya darah, tapi itu kadang-kadang termasuk juga air ketuban tu. Okey. Kemudian ni awal waqti imkanil haid wa ghalibuhu, awal waqti imkanil haid wa ghalibuhu wa akhiruhu. Awal waktu imkan boleh haid dan juga ghalibnya, kebiasaannya dan akhirnya. Awal waqtin yumkinu an tahidha fihi al-mar'atu, awal waktu yang boleh oleh bahawa haid padanya pada waktu itu oleh seorang perempuan ialah 9 sinina qamariyatun, ialah 9 tahun qamariyah, bukan syamsiyah, 9 tahun qamariyah. Dia qamariyah ni lagi pendek lah, lagi pendek daripada syamsiyah, sebab bulan-bulan Islam ni qamariyah ni dia 2 je sebulan tu, sama ada 30 ataupun 29. Pada tanggal 29 sebelah petang tu, waktu maghrib tu, dia tengoklah kalau nampak anak bulan, masuk bulan seterusnya. Kalau tak nampak anak bulan, maka dia genapkan 30. So bulan tahun-tahun qamariyah tu lebih pendek daripada syamsiyah. Jadi 9 tahun tu paling 9 tahun takribiyah, secara takrib secara lebih kurang, bukan tahdidiyah. Tahdid ni tepat. 9 tahun lebih kurang. Maksudnya kalau keluar darah umur 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu bukan darah haid. Sebab dia tak cukup umur lagi. Mana sekurang-kurang, mana paling muda seseorang perempuan tu boleh keluar haid, iaitu 9 tahun qamariyah secara takriban. Okey, secara lebih kurang.
Lepas tu bila lebih kurang macam mana pula nak tahu tepatnya macam mana? Cuba tengok. Yang kedua, nombor dua, ta'liq nombor dua, fa yatasamahu qabla tamamiha bima la yas'u aqall haidin wa tuhrin wa huwa ma kana aqall min 16 yawman walau bi lahzatin. Maka dimaafkan sebelum sempurna 9 tahun qamariyah tahdidiyah secara tepat. Bima la yas'u aqall haidin wa tuhrin, dengan dengan masa yang tidak meluasi ia, tak sempat ia akan sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang haid 24 jam, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Wa huwa ma kana aqalla min 16 yawman, iaitu yang tempoh yang ditasamuh itu, iaitu tempoh yang kurang daripada 16 hari, walau bilahzatin, sekalipun selahzah, walaupun sesaat. Maksudnya apa? Sehari, maksudnya contoh, tepatnya tu, tepatnya dia lahir tu 1 hari bulan. Okay, 1 hari bulan Muharram misalnya. So 30 contoh, 30 Zulqa'dah. Okay, 30 Zulqa'dah tu, Zulqa'dah, Zulhijjah. 30 Zulhijjah tu, itu masih dalam tempoh sehari sebelum cukup tepat 9 tahun, itu dimaafkan. Maksudnya apa? Secara mudah, jikalau tepat 16 hari dan seterusnya, 16 hari lebih, 17 hari, 18 hari keluar, maksudnya apa? Darah tu keluar sempat menemuan untuk satu haid dan satu tuhur, sekurang-kurang haid dan sekurang-kurang suci, maka itu namanya damul mustahadah. Okey, darah istihadah. Adapun dalam tempoh ni, okey, dalam tempoh ni maksudnya apa? Maksudnya 15 hari, okey, dan 23 jam, 59 minit, 59 saat. Tu. So darah yang keluar ketika itu, itu namanya darah haid. Okey. Adapun yang darah yang keluar 16 darah yang keluar 16 hari tepat dan lebih sebelum daripada tahdid berusia 9 tahun, maka itu dah mustahadah. Dan jikalau bersambung, contohnya dia keluar, contohnya kita kata dia keluar contoh 10 hari, 5 hari dekat bahagian yang 16 hari dan ke atas ke lebih, 5 hari lain tu yang dah masuk kurang daripada 16 hari. So 5 yang masuk ke dekat dengan dia punya usia 9 tahun tu, itu itu ialah darah haid. Yang lebih 16 hari dan ke atas tu, itu ialah istihadah. Kata-kata mudah macam ni, kita bayangkan macam ni. Kita ambil ni. Okey. Contoh. Okey, ini 9 tahun. Ni Gustan sehari sebelum 9 tahun, 2 hari 9 tahun. Kau nak ni ke? Ni 16 hari sebelum 9 tahun cukup. Okey. So jikalau darah tu keluar 16 hari dan lebih sebelum daripada 9 tahun cukup ni, maka ni darah istihadah. Adapun jikalau darah yang keluar kurang daripada 16 hari ni, maksudnya dia tak sempat untuk sekurang-kurang suci dan sekurang-kurang haid. Sebab sekurang-kurang haid 24 jam, sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Okey, kalilah 24 jam kali 15 tu. Jadi jikalau darah tu keluar kat sini, contoh ni tepat 16, contoh darah keluar kat sini, straight, so ni darah haid. Ni jikalau 16 kat sini, dia keluar waktu kat sini, maka tu darah istihadah. Adapun jikalau ittisal, darah ni contoh 5 hari kat sini dan 5 hari kat sini, so 5 hari kat sini tu haid dan 5 hari kat sini darah istihadah. Okey, ingat takrib. Okey, guna wa ghalibuhu 20 sanah. Dan ghalibnya ialah keluar darah haid itu umur 20 tahun. Wala akhir lahu, dan tidak ada akhir baginya. So perempuan boleh je keluar darah haid. Cumanya ghalibnya dia sampai kepada sinul ya'si lah. Sinul ya'si ni usia putus asa, maksudnya usia menopause. Dalam mazhab kita ni, anda telah jelaskan, ada khilaf sama ada usia ada 65 tahun,
Ada 60 tahun, ada 55 tahun. Okey. Dia berbezalah ikut orang dan ikut negara. Ada juga orang yang usia 70 boleh datang haid, dia makan ubat dan sebagainya. Okey. Aqallul haidhi wa ghalibuhu wa aktsaruhu. Sekurang-kurang haid dan ghalib haid itu wa aktsaruhu, dan sebanyak-banyak haid itu berapa? Aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Sekurang-kurang waktu haid itu ialah yaumun wa lailatun, sehari dan semalam. Ni ibarat dalam kitab-kitab fiqh macam ni, tapi contoh dalam minhaj pun disebut macam ni, tapi dalam syarah semua ai miqdaruhuma, iaitu miqdaruhuma, qadar kedua-duanya. Qadar sehari dan semalam iaitu wa huwa 24 sa'atan ma'ittisalid damil mu'tad. Ni qadar ni miqdar iaitu 24 jam berserta dengan ittisalid dam al-mu'tad. Ini jikalau apa? Al-aqall wahdah. Al-aqall wahdah. Okey. Dia untuk al-aqall sekurang-kurang haid ini, okey, 24 jam. Kalau darah tu berterusan, maka dia kena ittisal. Adapun jikalau darah tu putus-putus, tapi jikalau himpunan tu dia campur 24 jam, itu al-aqall ma'a ghairihi. Okey, al-aqall ma'a ghairihi. Okey, ala kulli hal, bab sekurang-kurang haid tu kena kira 24 jam. Memang macam tu. Ada sebahagian pandangan mu'asirin katakan, oh tak kira pun 24 jam ni, itu menyusahkan dan sebagainya. Pandangan itu menyalahi fuqaha Syafi'iyah yang ma'ruf. Bahkan ada sebahagian tu kata, oh mazhab Syafi'i tidak mengira pun kepada 24 jam tu. Ya salam, ya salam. 24 jam tu nas fuqaha Syafi'iyah, dikira 24 jam. Kalau kata macam mana nak kira 24 jam, takkan waktu tidur nak kira ke macam mana semua tu. Dia tak tahu kaedah. Okey, kullu hadithin, okey, al-aslu fi kulli hadithin, okey, taqdiruhu bi aqrabi zaman. Okey, kaedah tu dah ada dah sebenarnya, dah dijawab dah. Tapi saja duk buat isu. 24 jam tu iktibar, mu'tabar di sisi fuqaha kita. Bermaksud apa? Jikalau keluar darah 3 hari. Hari pertama 2 jam, hari kedua 3 jam, dah 5 jam. Hari ketiga 2 jam, dah 7 jam. Kemudian tak ada darah, itu tak nama haid walaupun 3 hari. Walaupun 3 hari. Itu sebab apa tak cukup miqdaruhuma, qadar 24 jam tu. Sebab tu hati-hati. Bukan dengan sebab alasan menyusahkan dan sebagainya. Tidak. Okey. Tu sebab pernah ada isu tu. Nak tulis panjang tu tak apalah. Kata sebab tak jadi isu sangat, tapi ada sebahagian orang tu masih kira lagi dan dia jadikan ni sebagai isu. Dia tak baca kitab-kitab fuqaha kita tu. Kalau macam tu dia dah hadarkan. Maksudnya apa? Sia-siakan perbahasan fuqaha yang mensyaratkan 24 jam. Ingat 24 jam tu disyaratkan. Kalau keluar 10 hari sekalipun, sehari sejam, baru 10 jam. Tak cukup, tak nama haid lagi. Nampak? Okey? Kena faham betul. Belajar kena jelas, kena faham. Belajar dengan ahlinya yang mutakhassis. Kalau mengaji fiqh, kena ngaji dengan orang pakar fiqh. Aqallul haidh yawmun wa lailatun. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, dan ghalib haid itu 6 hari ataupun 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yawman, dan sebanyak-banyaknya ialah 15 hari. Iaitu sebanyak-banyak haid ialah 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci ialah 15 hari 15 malam. Okay, aqallu tuhri bainal haidataini wa ghalibuhu aktsaruhu. Sekurang-kurang suci di antara dua haid. Haidah, 2 kali haid, wa ghalibuhu, dan ghalibnya, wa aktsaruhu, dan sebanyak-banyaknya. Ni suci di antara dua haid. Aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawman. Sekurang-kurang suci di antara dua haid ialah 15 hari 15 malam. Iaitu ni dia suci di antara dua haid. Haid tengah-tengah tu. Bukan haid nifas macam tu. Kalau antara nifas dengan haid, yang tu boleh sekurang-kurang suci itu tu kurang, okey, kurang daripada 15 hari 15 malam. Sebab apa? Haid tu dia sekurang-kurangnya selahzah. Selahzah. Okey. InsyaAllah bila baca risalah secara khusus risalah haid nifas tu, jelaslah sejelas-jelasnya. Tapi kena fahamlah ibarat tu.
Sebab dia akan masuk kepada kitab-kitab syuruh-syuruh minhaj, level-level yang tu. So kita kena ada kekuatan untuk memahami ibarat fuqaha kita. Jangan hanya bergantung kepada catatan atau lukisan contohnya. Okey. Kalau nanti masalah lain perlu kepada lukisan lain pula, jadual lain. Kita ibarat tu, pada ibarat tu kalau kita faham, kita dah boleh buat jadual bermacam-macam jadual. Okey. Wa ghalibuhu, dan ghalibnya ialah 24 yawman, 24 hari. Tu ghalibnya. Bila 24 hari, kalau bulan tu 30 hari, so 24 hari, so 6 hari lah. 6 hari dia punya haid itu. Aw 23 yawman wala hadda li aktsarihi, dan tidak ada had, tidak ada batasan bagi sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak suci. Ada je suci lama bertahun-tahun kemudian datang balik haid dia. Okay, aqallu zamanin nifas wa ghalibuhu wa aktsaruhu. Dan sekurang-kurang waktu zaman nifas dan ghalibnya dan sebanyak-banyaknya. Aqallu zamanin nifas lahzatun, sekurang-kurang waktu zaman nifas itu ialah lahzatun. Sekali keluar tu, tapi kiraannya tu bermula dari mana? Ni wa ibtida'uhu min infisali jami'il walad. Permulaan kiraan zaman nifas itu bermula daripada terpisahnya ke semua anak tu. Maksudnya bukan bila keluar kepala dulu tu dah start dah, bukan. Tunggu keluar habis dia punya kaki semua tu. Wa ghalibuhu, dan ghalibnya 40 yawman, 40 hari. Biasanya macam tu, 40 hari. Wa aktsaruhu 60 yawman, dan sebanyak-banyaknya ialah 60 hari. Okey, kemudian ma yahrumu bil haidh wan nifas, barang yang haram ia barang tu bil haidh wan nifas, dengan sebab haid dan nifas ni. Dengan sebab haid dan nifas, okey. Bila haid maknanya perempuan yang ada haid dan nifas tu, apa yang haram dilakukan ni? Yahrumu bil haidh wan nifasi 11 syai'an. Haram dengan sebab haid dan nifas itu 11 perkara. As-salatu, pertama sekali solat. Solat. So solat untuk orang yang haid dan nifas tidak perlu solat lah. Sebab tu dalam hadis yang sahih, dan hadis Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika mana seorang perempuan tanya, perlu tak kita ni puasa kalau haid, puasa kena qada, solat tak kena qada? Lepas tu Siti Aisyah tanya apa? Aharuriyatun anti? Haruriyah. Haruriyah ni sekelompok khawarij. Sebab mereka ni kelompok khawarij ni, mereka mengatakan orang yang haid ni pula kena qada juga solatnya. Solat tidak boleh, dan tak wajib qada. Bahkan kalau qada tu berdosa, bermain-main dengan hukum syarak. Wa tawaf, dan tawaf tak boleh juga. Tawaf dia menyentuh lah. Tawaf ni contoh macam mana kalau musim haji tu, tawaf dan sebagainya, umrah dan sebagainya, tu kes-kes lain. Maksudnya dah masuk kepada ahkam at-tibbiyah. Ada kitab yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Qarahdaghi, itu antara kitab yang terbaik. Wa masul mushafi wa hamluhu, dan menyentuh akan mushaf Al-Quran, wa hamluhu, dan menanggungkannya sebagaimana kita telah jelaskan sebelum ni. Wal lubthu fil masjid, dan dia menetap al-lubthu fil masjid tak boleh. Kita pernah jelaskan ni, dia ditambah secara agak keras, secara tegas oleh almarhum Syekh Nuruddin Atir hafizahullah rahimahullah taala dalam kitab beliau A'lamul Anam bi Syarh Bulughil Maram. Wa qiraatul Quran bi qasdil qiraah, baca Quran dengan qasad qiraah. Adapun jika dengan qasad doa, misalnya dibaca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, tu ayat Quran tu, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, ayat Al-Quran. Tapi dibaca dengan qasad doa, maka itu diharuskan. So dalam dalam mazhab Imam Malik, diharuskan juga perempuan-perempuan yang muallimat dan juga hafizat, yang penghafal Quran dan juga guru-guru Al-Quran, boleh juga bertaklid kepada mazhab Imam Malik yang mengharuskan mereka itu membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab kalau dalam sebulan mesti ada tempoh haid. Okey, contoh kita kata seminggu, ghalibnya 6 atau 7 hari itu. Jadi dia luput banyak untuk mengulang, untuk menghafal tasmid dan sebagainya. Dan orang-orang pula, orang-orang yang mengaji pula, kalau tidak dibacakan pula, banyak cutinya. Macam mana budak-budak macam mana? Tak mengaji banyak. Boleh untuk bertaklid kepada mazhab Imam Malik. Lagi-lagi zaman sekarang ni orang mengaji tak ramai. Di satu taman tu berapa ramai yang buta baca Quran lagi tu. Jadi ada beberapa kelas-kelas pengajian tu penting untuk dibuat. Jadi kalau tidak dibuat, boleh, ataupun boleh tidak dibacakan, itu diajar saja. Ni salah
Ni salah untuk orang yang kelas dah Iqra 3 ke atas macam tu. Ataupun suaminya, kalau perempuan tu suaminya boleh bantu. Tu tak ada masalah. Cuma kalau dia seorang mengajar saja, boleh bertaklid kepada mazhab Imam Malik. Wasamu dan berpuasa, wa talaqu dan talaq. Okey. Talaq. Cuma jatuhlah. Maksudnya talak di situ tu suaminya talak dia tu. Maksud haram suaminya talak isteri ketika haid, tapi jatuhlah tu. Okey, jatuh. Talak bid'ah namanya. Wal mururu fil masjid, kita telah jelaskan dalam matan Abi Syuja talak sunni, talak bid'ah, dan talak yang bukan sunni dan talak bukan bid'ah. Okey. Wal murur fil masjid 'inda khaufit talwis, dan melintasi murur ni ubur bahasa lain dia. Ubur fil masjid, di dalam masjid, 'inda khaufit talwis, ketika takut talwis mencemarkan. Inilah yang salah faham. Tempat sebahagian menyampaikan hukum salah faham. Dia kata perempuan tak apa. Dalam kitab sebut in khafatal withahu, haram untuk murur, haram untuk umur. In khafat talwithahu, jikalau takut perempuan itu tu akan mencemarkan, akannya ke masjid. Sama sekarang ni ada lampin wanita misalnya. Jadi mereka tak takut, perempuan tak perlu risau tentang mencemarkan masjid, sebab tak mencemarkan masjid. Tak, itu masalah murur ataupun ubur, bukan masalah al-mukthu. Al-mukthu tak boleh sama sekali. Hatta orang junub tu yang dia punya hadasnya kurang berat daripada haid, tidak boleh, apatah lagi haid. Tu ingat. Maksudnya apa? Untuk yang tafsil in khafat talwithahu ataupun tidak, itu untuk murur ataupun ubur saja. Perempuan haid, okey, boleh melintasi masjid. Ubur, murur, melintasi masjid jikalau dia tak takut mencemarkan masjid. Adapun jikalau dia haid kemudian dia tak pakai lampin tu, kemudian takut mencemarkan, itu tidak boleh. Bukan masalah at-taraddud ataupun masalah al-muksu ataupun al-lubsu. Kita ada 3 peringkat keadaan bila dalam melibatkan masjid, iaitu al-mukthu ataupun al-lubthu. Itu yang pertama. Yang kedua, at-taraddud. Yang ketiga ialah al-umur ataupun al-murur. Yang ni tak boleh sama sekali. Orang berjunub dan orang yang haid. Yang ni orang berjunub boleh. Mana al-umur, al-murur ni melintasi. Boleh. Orang yang berjunub dan orang yang haid boleh. Tapi haid ni dia ada qaid. Mana jika dia tak takut mencemarkan masjid. Cuma dekat masjid tu, masjid pula terbagi kepada 3 kawasan. Satu masjid, iaitu dewan solat utama. Masjid. Kemudian dia ada rahbah. Rahbah tu iaitu kawasan birai dia tu, yang mana orang solat Jumaat, yang mana kawasan bukan berkunci lah, yang ada mozaik biasanya macam tu. Yang masjid dengan rahbah tu sah ni iktikaf. Adapun kawasan ketiga harim, kawasan parking tu, yang itu perempuan boleh berada di situ. Yang itu tidak sah ni iktikaf masjid. Kemudian wal istimta' bima baina surati war rukbah. Orang yang haid ini haram dia istimta', dia ambil kesedapan bima baina surati war rukbah, dengan barang yang di antara pusat dan lutut. Ni ada khilaf dalam mazhab kita ni. Ni haram. Ini orang yang yang lagi-lagi yang tidak tahan nafsunya, sebab dia tidak boleh menjima isteri di farajnya itu ketika haid. Maka ini termasuk daripada saddu zari'ah lah ni. Man hama haula al-hima yushku ay yaqa fi tu. Kat sini iaitu bila dah biasa contoh main dekat bahagian paha, contoh dia istimta' mengambil kesedapan dengan isterinya dekat bahagian paha contohnya, di antara pusat dan lutut, maka takut pergi kepada yang diharamkan, iaitu kepada farajnya. Maka yang tu pun diharamkan juga. Pandangan kedua, tengok jikalau dia kuasa untuk bermain-main ataupun istimta' dekat bahagian paha tu, iaitu bahagian anggota antara pusat dan lutut, tapi tidak masuk kepada faraj, maka itu dibenarkan. Wa taharatu biniyati ta'abbud, dan haram tahara bersuci dengan niat ta'abbud. Iaitu niat saja basuh basuh muka ni, dia berwuduk untuk nak beribadat macam tu. Dia bersuci. Mandi contohnya. Ada niat macam biasanya tadi berwuduk. Berwuduk, kadang-kadang ada orang yang haid misalnya nak berwuduk.
Tak boleh. Okey. Untuk nak niat, nak berzikir, nak ta'abbud dengan wuduknya tadi tidak boleh. Okey. Okey, kemudian as-salah. Kemudian as-salah. Okey, jadi kita cukupkanlah 2 jam. Okey, 2 jam. InsyaAllah kita ni sebab kita bersalah dah sampai stesen dah tu. InsyaAllah kita sambung tentang solat pada masa seterusnya, pada majlis seterusnya insyaAllah ta'ala. Dan lepas ni insyaAllah majlis akan lebih lama sikit lah, mungkin 2 jam setengah. Okay, sebab kita target supaya habis dalam tempoh 4 bulan atau kurang lagi insyaAllah ta'ala. Kalau ada soalan apa-apa boleh tanya dekat grup WhatsApp tu. Maaf sebab dekat live macam ni dia tak nampak, dia tak keluar dia punya komen-komen semua ataupun soalan-soalan yang diajukan dalam komen tu. Okey. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.